Okey, kita tengok dululah dia punya signal macam mana. Okey tak okey, suaranya okey ke tak ada ke, kedengaran sempurna ke, suara sound effect dengar lah. Okey, baik, audionya okey. Audionya kedengaran dengan baik. Okey, baik. Assalamualaikum bagi mereka. Waalaikumsalam Muhammad Rizwan Anwar, Muhammad Rizwan Umar, orang pertama yang bagi salam. Ya, Syah Salwa. Assalamualaikum kembali. Kak Ziha kita. Waalaikumsalam Kak Ziha. Waalaikumsalam Kak Ziha. Kerongsong disedut. Apa nama? Waalaikumsalam Kak Ziha kita. Kerongsong disedut. Syah Salwa. Kopiah putih. Waalaikumsalam. Macam mana audionya? Okey ke tak okey? Suaranya okey. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ejal Kadir. Apa khabar anda? Syahril Idris. Waalaikumsalam. Pizza. Waalaikumsalam Pizza. Suara okey, alhamdulillah. Thank you Azani Abdul Rahman. Thank you. Syamsuri, waalaikumsalam Syam. Waalaikumsalam. Huruf besar semua nampak gayanya. Okey. Baik, ya, Misi Zila Comel kita. Allahu Akbar. Anim Kasdi. Waalaikumsalam. Kak Liza Zaliza, waalaikumsalam. Eri Putra, how are you today? Fine. Saya letak 97.8%. Dia punya tahap kesihatan. Tapi tadi saya cek, tadi saya buat blood pressure check 145/99. Tinggi tak? Saya tengok dalam rekod dalam apa panggil? Dalam kaedah untuk nak kenal pasti kita punya blood pressure ni. Saya tengok kalau usia saya ni 40-an ni dia bukan tinggi tu. Tapi tadi saya cek 145 bawah 99. Tinggi kan? Tapi memang hari ni rasa macam debar. Dia jantung jadi macam laju. Jadi macam mengah, bercakap penat. Tadi saya try buat voice over dekat berita harian pun saya rasa macam sangkut. Macam tak boleh pergi. Macam semput dan sebagainya. Itulah dia. Masalah juga ni. Tinggi kan? Tinggi ya. Azani ya. Saya pun risau juga ni sebab apa. Tak pernah lagi tinggi macam ni kan. Tapi sebenarnya saya punya blood pressure ni dah memang tinggi sejak daripada zaman tu. Sejak daripada saya duduk dekat Watt 43 memang tinggi. Hari tu yang first saya terkejut 165 108. Tinggi time tu. Tapi yalah, time tu mungkin orang kata sebab saya ni duduk dekat Watt. Orang kata kalau duduk dekat Watt dia stres, dia selalu fikir macam-macam. Kita serabut kepala, kita rasa macam nak keluar awal kan. Jadi that's why dia tinggi kan. Tapi bila balik rumah saya ingat dia dah turun lah. Tapi rupanya dia naik balik. Mungkin sebab virus tu belum lagi betul-betul sempurna pulih kot dalam badan. Saya dah tanya dekat kawan-kawan yang lain, lebih kurang juga. Dia orang pun sebenarnya ramai yang berdepan masalah yang sama. Masalah pernafasan yang penat, masalah selalu mengah, masalah selalu penat, masalah lesu, cepat letih. Benda yang sama dialami oleh ramai orang yang juga keluar daripada Watt 43 ni. Saya tak tanyalah Watt 57, Watt 48, Watt 5A, Watt 5B, Watt 6C. Tak tanyalah. Saya kenal dengan orang dalam Watt 43 je. Baik, sementara menunggu yang lain masuk. Apa kata kawan-kawan yang lain? 260 orang yang telah pun bersama. Assalamualaikum semua. Dan waalaikumsalam kembali bagi mereka yang memberi salam. Jadi bagi yang dah masuk ni, bagi yang dah pun bersama, apa kata tekan sekejap butang share. Bagi ramai-ramai join kita. Saya tengok lately ni, alhamdulillah, dengan rezeki yang dikurniakan, alhamdulillah, adalah juga orang yang masih lagi follow ni. Saya tengok lately saya punya live ni dah kembali kepada 20,000, 30,000 view, share sampai 1,000 share. Alhamdulillah, terima kasih bagi korang yang share ni. Saya masih lagi kekal dengan pendekatan saya untuk mengulas pasal COVID-19. Tapi saya nak selit sikit pasal politik, sebab politik negara yang sedang berlaku sekarang ni ada hubung kait dengan COVID-19 yang kita kiranya kalau boleh nak tolak tepi. Kalau boleh kita nak ketepikan segala macam elemen-elemen yang boleh merosakkan kita punya persiapan, kita punya peperangan kita ni. Peperangan kita ni nak menentang, nak flatten the curve. Flatten the curve. Lama tak dengar terma tu. Flatten the curve. Kita nak berperang untuk nak flat balik curve ni. Nak bagi COVID-19 ni kembali kepada single digit, 2 angka. Bukan senang. Dan apa saja benda yang boleh merosakkan perang ni kita nak dia tolak tepi. Berambus jauh-jauh daripada kita punya perjuangan ni.
Okey, apa nama, tapi bak kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham tadi, kita memerlukan sekurang-kurangnya 2 ke 3 minggu baru boleh flatten the curve. Itu pun kalau kita berjaya untuk menurunkan, dia panggil sebagai apa tu? Dia panggil R0. R0 hari ini 1.2. Bermaksud, ramai yang dia tak faham. Apa sebenarnya R0 ni? Apa sebenarnya R0? R0 ini membawa kepada apa? Sebenarnya R0 ni dia macam nisbah lah, nisbah. Tahu nisbah? Maksudnya kalau seorang yang sakit, seorang yang dijangkiti COVID-19, kalau berdasarkan R0 semasa, kalau seorang yang sakit sekarang ni dia kata 1.2. Bermaksud kalau seorang yang kena COVID-19, dia akan mewujudkan 1.2 lagi pesakit baru. Maksudnya kalau ada 5 orang yang kena COVID-19, dia akan mewujudkan 6 orang pesakit baru. Itu bukan maksudnya dia tu akan menjangkiti orang lain, tapi dari segi nisbahnya, kalau ada 10 orang dalam ward, dalam kategori pesakit COVID-19, akan wujud lagi 12 orang yang baru. Jadi R0 ni penting. Ia satu kaedah oleh kementerian untuk nak melihat unjuran yang lebih ke depan. Maksudnya besok berapa, lusa berapa, tulat berapa. Itu yang KPKKM dia berani kata yang kita takkan dapat flatten the curve. Kita takkan dapat turun sampai ke tahap yang paling minimum macam dulu, macam bulan 7, macam bulan 8, selagi mana R0 masih lagi melebihi 1. Sebab sekarang tuan-tuan, sekarang ni ada berapa ribu? Sekarang ni ada lebih kurang, mana tadi? Sekarang ni ada berapa? Dia tadi disebut ada 835 kes baru hari ni. 835 kes baru dan sekarang ni sudah ada 28,640 kes keseluruhan total jumlah kumulatif dalam negara sudah ada 28,640 kes. Tapi yang masih lagi, saya lupa nak petik tadi, tapi yang masih lagi sedang dirawat, yang masih lagi belum pulih, ada 9,903 orang. 9,903 orang, kita ambil kira 9,000 lah. 9,000 kalau kali 1.2, bermaksud akan muncul lagi lebih kurang mungkin 12,000, mungkin 13,000 angka baru berdasarkan kepada R0 yang ada ni. Jadi that's why R0 ni penting. Semalam 2-3 hari lepas R0 kita 2.2 turun kepada 1.7 dan turun pula pada 1.5. Hari ini 1.2. Dia nampaknya makin lama makin turun. Ia disumbangkan kepada kes yang semakin berkurangan di Sabah. Baik. Tapi tak apalah. Kita tak payah pergi lebih jauh lagi ikut pasal tu semua. Cuma saya nak bagi tahu bahawa peperangan kita belum selesai. Kita sedang berdepan dengan situasi yang sebenarnya masih lagi lebih mendebarkan, lebih mencabar berbanding dengan gelombang pertama dan gelombang kedua yang masuk ke Malaysia dulu. Gelombang ketiga ni lebih mencabar dan sebenarnya lebih merisaukan daripada apa yang berlaku dekat depoh tahanan imigresen di Semenyih, di Bukit Jalil dan sebagainya. Sebab time tu kita dikejutkan dengan peningkatan angka 200 lebih kes sehari. Kita semua terkejut, 227 kes sehari yang berlaku di depoh tahanan imigresen Semenyih. Semua orang takut, semua orang terkejut. Tapi sebenarnya time tu kementerian relax je. Time tu kementerian dia tenang je. Sebab apa? Sebab time tu yang berlaku melibatkan dalam depoh tahanan imigresen. Semua kes-kes yang terlibat dalam kawalan mereka, dalam kawasan yang tertutup, tidak merebak ke komuniti. Sama juga dengan apa yang berlaku dekat kluster tembok ataupun di dalam penjara di Kedah, di Alor, juga di Sabah, di kluster LD Lahad Datu, kluster Benteng sebagainya. Dia orang tak perlu risau sebab dia melibatkan dalam kawasan yang tertutup, yang tidak melibatkan komuniti yang di luar. Tapi tuan-tuan, apa yang kita risaukan sekarang, apa yang kita lebih takut sekarang, berbanding dengan kluster-kluster depoh tahanan imigresen dan juga berbanding dengan kluster-kluster yang melibatkan penjara, apa yang kita risau hari ini dimaklumkan ada 37 lagi. Ada 37 lagi kluster yang melibatkan tempat kerja. Total ada 65. Ada 65 keseluruhan. 30%, tuan-tuan, 30% daripada total 30% daripada total kluster dalam negara melibatkan kluster tempat kerja. Bermaksud ia telah pun berlaku dalam komuniti.
Jadi kalau berbanding dengan depoh tahanan immigration, berbanding dengan penjara, berbanding dengan tempat-tempat yang memang dalam kawalan, dulu kita risau dengan jemaah tabligh, kita risau dengan ma'had tahfiz. Tapi time tu orang boleh kata dengan berlagaknya, tak apa, aku ni bukan orang tabligh, aku ni bukan orang tahfiz. Mak bapak aku bukan orang tabligh. Aku tak terlibat langsung, tak berkawan langsung dengan orang tabligh. Jadi aku tak perlu risau. Tapi sekarang masalahnya sekarang ni, kluster-kluster yang berlaku sekarang ni, 37 kluster yang masih aktif. Saya ulang balik. 37 kluster yang masih aktif. Okey? Melibatkan kluster tempat kerja. 30% daripada keseluruhan kluster yang masih aktif ialah kluster melibatkan tempat kerja. Kita susah nak dengar, kita jarang dengar kluster-kluster tempat kerja dulu. Dulu tak ada, tuan-tuan. Kalau ada pun Uda Holdings, berapa sangatlah yang kena. Berapa kerat yang kena. Sekarang ni dengan kluster auto lah. Dengan kluster hentian kajang lah. Dengan kluster mana lagi? Hari ini 2 tempat diumumkan PKPD, tuan-tuan. Kluster apa lagi? Kluster dekat dekat Tropicana, tempat kerja. Kluster dekat Kelang, kluster apa tu? Kluster Meru. Kluster Meru pun tempat kerja. Malah ada banyak lagi sebenarnya kluster-kluster yang tak disebut pun sebenarnya, yang sebenarnya ada 37 kluster yang masih lagi aktif melibatkan tempat kerja. Jadi ini yang kita risaukan. Kalau dulu tak ada. Kalau dulu kita cuma risau dengan tabligh, tak apa, tabligh ni tak akan mengganggu kita sebab kita ni bukan rapat dengan dia orang. So tak apalah kita asyik menyalahkan orang tabligh, kata orang tabligh ni punca lah, bla bla bla. Sekarang ni kita dah mula risau kerana kluster-kluster yang wujud sekarang ni melibatkan kluster yang dekat dengan kita, yang sangat hampir dengan kita, tempat kerja. Maksudnya sekurang-kurangnya 4 orang yang terkesan, yang terlibat, yang dijangkiti dalam kluster itu. Jadi tuan-tuan, sebenarnya gelombang ketiga ni, gelombang yang lebih merisaukan. Gelombang yang saya kira sebenarnya memberi impak yang lebih besar kepada komuniti, kepada masyarakat sekitar. Kita boleh kata, tak apa cikgu, jangan risau sebab aku tak terlibat dengan Meru. Aku tak terlibat dengan Wan Utama, OU, kluster utama. Aku tak terlibat dengan kluster Tropicana. Aku tak pergi hentian kajang. Tapi tuan-tuan, mereka yang terkesan, mereka yang kena dekat Wan Utama pun asalnya tak tahu pun yang diorang tu akan kena. Mereka yang kena dekat Mid Valley, tak tahu pun diorang tu akan kena. Mereka yang kena dekat Pavilion, tak tahu diorang tu akan kena. Tapi tiba-tiba wujud kluster baru dalam Wan Utama. Mana datangnya? Betul tak? Mana datangnya? Jadi itulah yang saya kira, benda yang saya kira paling merisaukan kementerian sebenarnya. Walaupun KP KKM tenang, semuanya terkawal. Di Sabah semuanya sempurna. Di Sabah semuanya cukup lengkap. Kita mampu mengawal, kita mampu handle. Tapi tadi tuan-tuan, tadi ada satu press statement daripada seorang pakar minta kementerian untuk telus, dan saya tak kata kementerian ni tak telus. Agak tidak adil sebenarnya bila orang ramai menyalahkan kementerian. Kata kementerian ini sengaja memanipulasi data. Sengaja menipu data untuk nak mengaburi mata orang ramai. Saya tak setuju, tuan-tuan. Saya tak setuju. Walaupun mungkin korang bersependapat dengan mereka-mereka yang menghentam kementerian ni, saya agak kurang bersetuju. Sebab apa? Sebab bagi saya KP KKM sebelum dia nak membuat pengumuman dalam mana-mana sidang media setiap hari jam 5.30 petang, dia akan mendapatkan data daripada pelbagai sumber. Katalah KP ni menipu lah. Katalah KP ni dia sengajalah manipulate data, confirm orang-orang bawahan dia akan tahu. Takkanlah ratusan orang yang terlibat dalam pengumpulan data ni semuanya orang kuat KP yang takkan buka mulut. Saya rasa agak melampau, agak keterlaluan untuk menabur fitnah. Mengatakan KP kita ni sengaja mengaburi mata orang ramai dengan manipulate data supaya dapat membantu kerajaan Tan Sri Muda Yassin untuk nak tunjukkan yang kita sedang dalam keadaan bahaya, kita dalam keadaan yang sangat-sangat merisaukan kerana angka makin naik dan menyebabkan parlimen tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh, blok sana, blok sini dengan alasan supaya mungkin menggagalkan sidang parlimen sebagainya. Saya kurang bersetuju dengan kenyataan ini sebab bagi saya KP dia takkan jadi Rambo. Takkan jadi Rambo. Rambo seorang diri berdiri depan orang ramai
manipulate the figure, manipulate data untuk bagi orang jadi percaya dengan apa yang dia nak buat. Sebab bagi saya dia nak manipulate sekalipun, pasti ada orang di bawah dia yang tahu yang KP sedang menipu data. Takkanlah kiri kanan, tuan-tuan. Korang pergilah mana-mana sektor pun, korang pergilah mana-mana tempat pun, malah di tempat kerja korang, bos korang pun pasti ada orang kanan seorang dua yang sebenarnya tak ngam dengan dia. Pantang dia buat salah, dia akan hentam. Dia akan mendedahkan kelemahan bos dia sendiri. Jadi kalau kata KP ni nak jadi Rambo, nak gamble, nak mempertaruhkan nyawa dan juga nama baik dia untuk nak menipu data, tuan-tuan, di belakang dia ni ada berapa ratus lagi orang yang sebenarnya yang mungkin ada yang tak ngam dengan dia pun, yang memang menunggu bila KP ni nak buat silap. Bila dia buat silap, bam, dia akan beritahu, nampak KP tipu data. Aku tahulah, aku dalam tu. Aku yang buat benda tu. Aku yang hantar data dekat dia. Mana boleh sekian-sekian? Tuan-tuan, dia nak baca data penambahan kes untuk setiap negeri, tuan-tuan. Selangor berapa, Sabah berapa, Kelantan berapa, Perak berapa, Kedah berapa, Negeri Sembilan berapa, KL berapa. Semua tu dia kena sebut daripada data yang datang daripada setiap negeri, tuan-tuan. Dan semua pengarah-pengarah negeri tahu benda ni. Korang rasa adakah semua pengarah-pengarah negeri ni, adakah semua pengarah-pengarah negeri ni bersekongkol dengan KP? Saya rasa tak. Saya rasa pasti ada seorang dua pengarah yang akan buka cerita, salah ni, Kelantan punya figure bukan 18 tapi cuma 10. Salah ni, Selangor punya figure cuma 7, kenapa sampai 100 lebih? Saya rasa tidak. Benda ni KP mengulas data. KP bukan sekadar berdiri pegang paper, dia sebut hari ni kes naik. Tak ada. Dia akan sebut kes naik dengan berapa. Dia pecah pula negeri-negeri ada berapa. Selangor berapa, Kedah berapa. Malah tuan-tuan, perkongsian selepas KP buat pengumuman, perkongsian secara detail, Selangor bagi pula Kajang berapa. Kajang berapa. Kajang berapa. Hulu Langat tu berapa. Hulu Langat tu dipecah pula Kajang berapa. Semenyih berapa. Bangi berapa. Ampang berapa. Dia pecah pula. Siapa yang tahu data ni? Pusat Kesihatan Daerah. Kalau pergi kepada daerah, ialah PKD. Bila kumpul negeri, pergi kepada Jabatan Kesihatan Negeri. Jadi mereka ni tahu semua. Kalau satu data yang KP menipu, dia orang tahu. Dia orang boleh pam sekali. Dia orang boleh pam sekali kata, ini KP menipu. Tapi tak pernah sekali pun saya dengar ada mana-mana ketua jabatan di peringkat negeri mahupun PKD dekat PKD dekat daerah yang mendedahkan yang mereka punya data dimanipulasi, diubah oleh KP. Saya rasa tak. Jadi dalam soal ni, sebenarnya, apa yang saya percaya, saya yakin, saya bukan taksub dengan KP. Saya pun tahu dia pun manusia biasa. Setiap manusia boleh buat silap. Setiap manusia boleh terlanggar daripada lorong dia. Setiap manusia boleh culas dalam apa yang dia buat. Setiap manusia boleh curang dengan apa yang dia buat. Tapi saya percaya apa yang KP umumkan setiap hari itu ialah benda yang tepat. Jadi jika merujuk kepada ketepatan yang KP sampaikan, memang sekarang tuan-tuan kita berdepan dengan senario yang sangat-sangat mendebarkan, sangat-sangat merisaukan. Betul. Saya tak minta korang takut. Saya tak minta korang terlampau risau. Sebab apa? Sebab sebenarnya kerisauan kita bukan pada data. Kerisauan kita bukan pada figure. Masalahnya orang kita, tengok dulu apa yang jadi bila Kedah naik angka. Bila Kedah naik angka gila-gila dekat kluster tembok. Dekat penjara, dekat Alostar. Semua orang kata tengok apa jadi Kedah. Dia orang memperlekehkan Kedah. Dia kata apa? Padan muka. Nampak tak orang kita jahat mulut? Dia kata apa? Dia kata nampak tak Kedah? Padan muka. Dulu Kedah belagak. Negeri yang pertama dapat hijau. Antara negeri-negeri terawal, Kedah, Perlis, Pulau Pinang, antara negeri-negeri terawal dapat hijau. Padan muka. Allah Ta'ala tunjuk sekarang Kedah naik. Mambuih bahasa dia orang. Allah Ta'ala bukan nak tunjuk supaya kita ni nak menghina Kedah. Tidak sebenarnya. Tapi dia orang kata apa, nampak Kedah. Padan muka sekarang Kedah angka naik gila-gila. Sedangkan sebenarnya dia orang pun, saya nak bagi bahasa mudah, dia orang pun bangang sebenarnya. Dia orang pun tak faham dari segi kaedah pendataan. Apa yang berlaku di Kedah, apa yang berlaku di Sabah pada peringkat awal. Kenapa? Kerana itulah pada peringkat awal KKM tak panik untuk dengan apa yang berlaku di Sabah. Sebab dia orang tahu yang berlaku di kluster LD
di kluster benteng, di kluster tembok di Kedah semua tu, dan juga di kluster DTI Semenyih semua ni, ialah melibatkan mereka dalam tahanan. That's why, walaupun angka di Kedah time tu terlampau tinggi, orang tak risau pun sebenarnya. Saya tak pernah risau pun dengan apa yang berlaku di Kedah. Time tu, saya tak risau pun dengan family saya di Kedah. Sebab apa? Saya tahu, mak bapak saya tinggal di Kubang Pasu. Kes berlaku dekat penjara di Alostar. Oh, banduan tak keluar sampai ke Jitra di rumah mak saya. Saya tahu benda tu takkan berlaku. Tapi orang kita punya panik sebab apa? Nampak angka mak 200, mak 300. Macam sekarang lah, macam sekarang. Oh, Sabah 900 lebih semalam. Oh, Sabah 800 lebih. Hari ini Sabah jadi 400 lebih. Oh, nampak Sabah tinggi. Tapi sebenarnya tuan-tuan, apa yang kita patut risaukan bukan kepada figure. Saya tak pernah risau dengan angka. Saya tahu angka ni akan naik. Simple je sebenarnya. Kenapa angka di penjara akan naik secara mendadak? Kenapa angka dekat depoh tanah immigration akan naik secara mendadak? Siapa pernah masuk penjara? Silang kat tangan. Kalau ada, saya pernah masuk penjara. Bukan sebab tahanan. Saya dah 3-4 kali pergi penjara. Saya dah 3-4 kali buat research, saya buat artikel, saya buat pembongkaran. Saya pernah minta untuk membongkarkan senario isu yang melibatkan banduan dalam penjara, yang melibatkan kongsi gelap sebagainya. Saya dah masuk dalam penjara, dah pergi jumpa, dah pergi tengok. Saya dah pernah buat syuting penggambaran dalam penjara di Sungai Buloh. Saya dah pergi sampai ke dalam sel. Saya dah buka sel, masuk dalam sel. Saya dah tengok bagaimana senario situasi di penjara. That's why penjara ialah tempat yang paling susah untuk dikawal kalau ada satu kes berlaku. Sama dengan depoh tahanan immigration. Bila satu kes berlaku, dia punya penularan dia punya cara merebak dia cepat, tuan-tuan. Engkau nak expect apa? Engkau nak suruh Jabatan Penjara Malaysia nak bagi special treatment. Bila kata ada COVID-19, bila tahu negara sedang berdepan dengan COVID-19, dia nak bagi bilik seorang-seorang dekat banduan. Tak boleh. Tak boleh. Korang tahu tak macam mana structure penjara? Saya pergi penjara Sungai Buloh, tuan-tuan. Penjara Sungai Buloh, tahu tak? Korang duk bayangkan penjara ni macam dalam filem. Ada sel, satu sel tu duduk dalam dua orang. Tengok dekat filem-filem barat, ada katil double decker, seorang atas, seorang bawah, satu bilik dua orang. Itu yang kita bayangkan. Dalam filem-filem Melayu pun sama. Satu sel, seorang-seorang duduk. Tak, tuan-tuan, tak. Penjara ni dia pecahkan kepada beberapa tahap. Tahap pertama, kes yang paling ringan, satu bilik, satu dom, 30 orang. Bukan 2 orang, 30 orang. Masuk dalam blok pertama, saya masuk dekat penjara Sungai Buloh. Saya masuk penjara tu, first bilik yang pertama, dia buka dia punya grill tu, dia punya tirai besi tu. Dalam dia tu, lantai kosong, tak ada katil langsung pun. Tak ada satu partition pun. Dia orang tidur rapat-rapat atas lantai 30 orang dan dia orang akan share bilik mandi yang sama, bogil-bogil lah, nampak semua mandi. Faham tak? Jadi dia orang ni duduk dalam penjara 30 orang tu tak boleh cerita pasal penjara, pasal pula. Benda ni memang saya dah buat dia punya video pun. Saya bukan bercerita pasal benda yang buruk. Ini reality. Okey. Masuk dalam penjara, sel pertama 30 orang tidur panjang macam tu. Saya tak tahulah kalau dekat penjara lain. Ni Sungai Buloh. Tidur panjang macam tu sebab apa? Sebab dia orang ni bukan kes berat. Alah, setakat kes curi roti, setakat kes gaduh bodoh ni. Setakat kes yang bengong-bengong ni, tak ada benda pun ni. Jadi dia orang ni duduk dalam satu sel 30 orang. Korang bayangkan kalau 30 orang ni nak diberi special treatment, satu bilik seorang, korang boleh tak buat? Tak boleh. Kapasiti penjara ni tak cukup. Kan? Ada yang memang dia jadi habit keluar masuk. Dia masuk penjara, keluar, masuk balik, keluar, masuk balik. Jadi dia orang ni nak bagi tempat yang sesuai, tak boleh lah. Kan? Jadi satu sel 30 orang. Lepas tu pergi ke sel kedua. Saya melangkah ke dalam sikit lagi. Ada sel. Yang dalam sel tu satu sel. Ini baru nama sel. Dia ada sel. Dia tarik dia buka pintu penjara ni. Adalah satu ruang petak yang boleh muat 4-5 orang. Saya pergi sampai ke sel Daesh. Daesh, tahu Daesh? Siapa yang tahu pasal isu Daesh? Saya pergi ke tempat tahanan Daesh.
Saya masuk ke tempat tahanan Daesh ni. Daesh ni kes berat. Kes kongsi gelap, kes orang panggil apa tu? Kes pemberontak. Kan? Saya pergi sampai ke dalam tu, satu sel ada 5 orang, ada 4 orang, ada 6 orang. Saya lalu, ada orang semua tengok, pegang, tengok saya lalu. Nampak tak? Dia pegang, tengok saya lalu. Lain macam. Diorang ni pemberontak. Diorang ni lain macam ni. So, satu sel ada 6 orang, ada 4 orang. Diorang time-time saya tengah buat syuting tu, dia pegang sel tengok saya. Bang, saya tak boleh berlakon ke bang? Abang ambil gambar saya bang. Dengan dia punya style kan. Saya tanya pula dekat warden, diorang ni kes apa? Diorang ni Daesh. Alamak, terus naik bulu remah. Bahaya ni kan. Tapi itu pun 5-6 orang satu sel. Bukan seorang-seorang. Dekat mana sel seorang-seorang? Hanya untuk banduan akhir. Banduan akhir insya-Allah selamat tak kena COVID. Sebab apa? Satu sel seorang-seorang dia je. Kalau kena COVID pun, diorang ni memang dah menunggu maut. Kecuali dengan pengampunan oleh Yang di-Pertuan Agong. Kan? Jadi tempat diorang saja, blok paling belakang, saya tak boleh masuk lah. Sel banduan akhir tak boleh masuk. Jadi kesimpulan daripada saya punya cerita tadi tuan-tuan, kesimpulan dia ialah sebenarnya penjara memang padat. Macam mana kau nak suruh dia orang ni asingkan 30 orang ni pergi letak sel seorang-seorang? Memang tak boleh. Nak pergi 2 orang pun tak boleh. Itu baru cerita pasal sel tahanan di penjara. Belum lagi cerita pasal depo tahanan immigration. Belum lagi cerita pasal tempat tahanan sementara parti. Belum lagi cerita tuan-tuan. Memang sedat. Nak pergi ke mana? Jadi bila kata ada satu saja kes, tuan-tuan, diorang ni makan sekali. Diorang ni duduk sekali. Diorang ni pergi berkawat sekali. Adakah kerana COVID diorang ni tak boleh berkawat? Adakah kerana COVID diorang ni kena duduk dalam bilik diam-diam, tak boleh pergi mana-mana? Tak boleh. Diorang ni tahanan. Diorang ni kena dilatih. Kena dipulihkan diorang punya attitude diorang, sahsiah diorang. Kena karakter diorang. Sikap diorang kena diubah. Jadi itu namanya penjara. Takkan kerana COVID diorang nak kena duduk diam-diam, jangan bergerak, jaga jarak sosial. Tak boleh jaga jarak sosial. Nak jaga jarak sosial macam mana? Kalau diorang tu memang berhimpit-himpit. Cuma nak sebut pasal nak pakai mask dalam penjara pun satu hal tuan-tuan. Memang nama pun banduan. Jadi tuan-tuan, bila ada satu kes saja, bila ada satu kes dalam penjara, tak heran bila kes tu merebak. Jadi tuan-tuan, bila kata tiba-tiba sekarang ni meletus, penjara di Penang, penjara di Negeri Sembilan, penjara di Sabah, penjara di Kedah. Sekarang ni PKPD sampai di penjara Kajang. Tuan-tuan, memang diorang kena risau sebab satu saja kes di penjara confirm akan meningkat kes secara keterlaluan, secara ketara. Jadi, bila sekarang ni figure naik, kita tak heran ke? Tak heran. Sebab ia melibatkan penjara. Ia melibatkan depo tahanan. Ia melibatkan tempat dalam tempat yang sendat. Lokap dekat Lahad Datu, antara yang terawal kena di Sabah. Memang tak boleh nak buat apa. Kau nak suruh lokap tu asing seorang-seorang. Tak boleh asing seorang-seorang. Engkau nak bagi special treatment, hantar banduan pergi hotel. Gila apa? Kau nak suruh banduan ni letak dalam bilik asrama seorang-seorang macam dekat UiTM Shah Alam. Gila apa? Tak boleh. Jadi that's why kita tak boleh refer kepada angka. Kalau angka itu naik sekalipun, janganlah nak risau sangat. Sebenar, tapi apa yang patut kita risau? Yang patut kita risau ialah bukan kepada angka, tapi kepada lokaliti. Kepada kepada tempat, kepada kluster. Kalau disebut hari ini ada bla kes melibatkan kluster LD Lahad Datu, kluster Benteng, tak risau. Tapi kalau disebut kes peningkatan kes baru melibatkan kluster utama, kluster Tropicana, kluster Meru, itu kita risau. Dan kerana itu sekarang saya dah mula risau. Saya tak risau pada peringkat awal gelombang ketiga. Saya tak risau masa kluster Benteng di Alor Star Kedah. Saya tak risau langsung. Tak heran. Sebab saya tahu ia melibatkan dalam tahanan. Sekarang saya risau. Sebab apa? Ada 37 kluster yang masih aktif. Yang masih aktif melibatkan apa? Melibatkan tempat kerja. Itu kita kena risau. Baik tuan-tuan, saya break sekejap. Chapter 1 pasal kes hari ni. Memang kes banyak. Hari ni minum air kelapa.
Memang kes banyak sebab kes memang akan banyak kerana R0 kita tinggi. Tapi tuan-tuan, kes pulih pun banyak. Baik, sebelum saya pergi lebih jauh tuan-tuan, sedikit perkongsian tentang kami ni bekas pesakit COVID. Saya masih lagi tak nak lari daripada perkongsian saya berkenaan dengan isu skeptikal masyarakat. Skeptikal, paranoid masyarakat. Tuan-tuan, saya tak buat live berapa hari? Saya last buat hari Ahad, hari Sabtu, Ahad, Isnin, hari Selasa. So dua malam saya break daripada live sebab saya fokus kepada menyiapkan buku saya. Alhamdulillah. Rezeki yang Allah Ta'ala bagi, kurnia yang dia bagi, otak saya ni walaupun tengah stres dengan darah tinggi naik, saya boleh siapkan buku saya dan saya boleh fokuskan siap buku dengan sempurna. Alhamdulillah. Tak ada satu tempat pun saya rasa macam stuck. Tak ada satu bahagian pun stuck. Saya boleh buat dengan baik tuan-tuan. So saya rasa macam lega sangat. Ni ada buku saya ni, kes 12533, Cikgu COVID kena COVID, pre-order telah pun dibuka. Okey, siapa-siapa yang nak ni boleh WhatsApp nombor yang saya bagi ni tuan-tuan. Tapi cuma saya nak bagi tuan-tuan, 2 hari saya tak buat live. 2 hari tak buat live. Tahu tak? Saya cuba mendapatkan lagi komen-komen, respon, tanya kawan-kawan yang senasib dengan saya, yang keluar daripada Watt COVID, apa jadi dengan korang? Apa jadi dengan korang? Tuan-tuan, saya dikejutkan dengan seorang pesakit Watt 43. Pesakit Watt 43 yang sama dengan saya tapi dia keluar awal 4 hari. Dia keluar awal 4 hari. Saya dikejutkan dengan berita dia tiba-tiba dikejarkan ke hospital di Kelang kerana tiba-tiba dia demam panas yang melampau. Dia jadi macam kolaps. Dia jadi lemah. Dia jadi hilang daya. Dia dihantar ke hospital dan apa yang berlaku tuan-tuan, dia dimasukkan ke ward COVID pada mulanya. Ke ward COVID dan diberi bantuan, dimasukkan air untuk nak bagi energi dekat dia. Diambil swab test sekali lagi. Kerana doktor syak dia diserang COVID kembali. Kami tuan-tuan, kami semua jadi panik. Semua kami jadi panik. Semua panik dalam grup WhatsApp 43, dalam grup WhatsApp kes 1253 ni, kes indeks kluster kasturi. 12553. Baik. Kami semua panik. Kami ada dalam grup WhatsApp 43. Apabila dia bagi tahu, kawan-kawan, saya kena masuk ward COVID semula sebab saya demam panas. Saya disyaki diserang COVID semula. Tuan-tuan, time tu kami semua panik. Sebab apa? Dah mula risau. Cepatnya engkau baru keluar daripada ward hanya dalam masa 10 ke 12 hari. Tak sampai sebulan pun. Baru dalam 2 minggu lah maksimum pun. Engkau baru keluar ward 2 minggu, engkau dah kena attack balik dengan COVID. Dan engkau lebih collapse. Dia lebih collapse daripada masa dia mula-mula masuk ward. Dia lebih collapse. Kali ini dia lebih collapse. Semua orang pelik. Alamak, adakah apa yang kami diberitahu selama ni palsu? Sebab apa? Apa yang kami diberitahu bahawa COVID kami telah lemah. COVID kami telah lemah tapi memang masih berada dalam tubuh. Betul, masih ada dalam tubuh tapi COVID ini telah pun lemah. Dia tak boleh menjangkiti orang lain dan kami juga tidak akan teruk macam kami mungkin kalau kata ada yang pernah kena simptom awal. Kali ini mungkin simptom dia tak teruk pun. Jadi adakah kami selama ni diberi satu berita palsu? Kami dibebaskan daripada ward, tapi sebenarnya kami masih lagi belum selamat. Tiba-tiba dia masuk ward. Sudah lain macam ni. Dan akhirnya, tiba-tiba dapat berita dia dipindahkan ke ward lain pula. Dipindahkan ke ward isolasi. Ward untuk mereka yang belum kena COVID tapi suspek COVID. Dihantar ke ward itu dan dia ni tuan-tuan, dirawat, diteruskan rawatan. Dan bila dibuat pemeriksaan kesihatan, didapati jantung dia lemah. Jantung dia lemah dan juga pernafasan dia juga lemah. Jadi ending cerita apabila sampel yang tadi dia ambil swab test tu, apabila sampel dia keluar, dia disahkan negatif. Tak positif. Jadi dia dihantar ke ward biasa. Tapi doktor bagi tahu jantung dia lemah. Jantung dia lemah dan dia disyaki apa yang berlaku pada diri dia, jantung lemah semua ni, ia disyaki berpunca daripada COVID yang lama. Bila saya dengar ni, saya dah mula rasa macam
ini satu perkongsian baru yang kami tak tahu sebenarnya. Yang semua pesakit COVID ni tak tahu. Kami sangkakan yang kami ni dah keluar daripada ward, dah okey dah. Tapi rupanya mereka syak. Doktor dekat Hospital Kelang ni syak. Apa yang jadi pada diri dia ni ialah kerana disebabkan COVID yang lama. Jadi kesimpulan dia, adakah kami ni juga boleh diserang dengan penyakit-penyakit lain selepas keluar ward? Adakah kami juga boleh dijangkiti pelbagai benda-benda yang tak pernah kami kena bila kami keluar daripada ward COVID? Dan ia mungkin juga terbukti bila saya sendiri, saya tak pernah ada darah tinggi tuan-tuan. Dulu saya buat, sebelum saya masuk ward, saya punya blood pressure 120/80. Standard. Tak pernah tinggi, tak pernah rendah pun. 120/80. Maintain cantiknya. Tapi sekarang ni saya punya blood pressure tak pernah turun. Jadi adakah dia disebabkan oleh COVID yang menyerang saya punya sistem tubuh? Dan merujuk kepada kes budak ni, mungkin juga COVID yang masuk dalam tubuh seseorang, dia boleh melemahkan sistem tubuh orang dan menyebabkan dia tu boleh kena penyakit-penyakit lain. Mungkin juga. Kalau sampai jantung dia lemah kerana COVID, bahaya. So kalau orang kata COVID ni tak bahaya, ya tak bahaya. Sebab ramai orang tak ada simptom pun. 86% tak ada simptom. 86% no simptom. Masuk hospital boleh berlari-lari. Masuk ke dalam ward boleh lompat-lompat, boleh makan Maggi, boleh bergerak senda. Tapi dengan kes yang baru saya dengar ni, tu baru one case, dengar tak habis lagi, belum habis. Tu baru one case. Dengan kes yang saya dengar ni, ia seperti memberi signal pada saya bahawa COVID sebenarnya berbahaya kerana dia boleh melemahkan sistem tubuh seseorang. Dan ini bukan penemuan saya. Ini disahkan oleh penemuan beberapa negara-negara luar yang mengatakan yes, COVID boleh melemahkan sistem tubuh badan sehingga menyebabkan seseorang boleh cepat letih, cepat lesu dan boleh diserang oleh amnesia, penyakit cepat lupa. Kalau itu benar, simpati kepada diri saya, simpati kepada orang lain yang pernah kena COVID. Sebab kami mungkin berdepan dengan situasi yang tak tahu apakah tahap kesihatan kami ini akan sempurna seperti kami sebelum diserang COVID. Kes kedua, saya kebetulan seorang pembeli buku saya, dia ialah antara pesakit COVID terawal di bawah kluster Jemaah Seri Petaling. Okey? Dia bagi tahu saya sampai hari ni, tuan-tuan, korang ingat tak lagi bila kes Jemaah Seri Petaling? Bulan 3, tuan-tuan. Bulan 3. Sekarang ni bulan berapa, tuan-tuan? Sekarang bulan 10. 7 bulan telah berlalu. Tuan-tuan, mungkin orang lain tak kena. Bukan semua orang yang kena sama dengan dia, mungkin. Tapi dia selepas 7 bulan, masih lagi sering rasa lesu, sering rasa letih. Selepas 7 bulan. Tuan-tuan, yang paling sadis sekali, seluruh keluarga dia sering kali diserang oleh penyakit gatal. Apa yang peliknya ni? Saya kata kat dia, mungkin sebabkan air di rumah kot. Dia kata tak. Mungkin sebabkan pemakanan kot. Dia kata tak. Sebelum ni tak pernah pun. Jadi saya pun pelik. Takkan COVID boleh sampai menyebabkan penyakit gatal? Kan? Jadi dia macam pelik. Dia macam tak boleh nak masuk. Dia macam tak berapa nak kena. Kan? Tapi dia dah melepasi 7 bulan, tuan-tuan. Dah melepasi 7 bulan dia keluar daripada ward COVID. Dia masih lagi ada keletihan, kelesuan. Nampak tak? Dan saya bertanya balik kepada kawan-kawan saya yang lain. Macam mana dengan korang? Yes, kami sentiasa letih. Energi kami tak macam dulu, tuan-tuan. Saya tak pernah lagi rasa macam saya rasa hari ni tau. Dulu. Bila bersandar, dia macam jantung laju, rasa macam tak sedap badan, rasa macam tak kena, rasa macam aku macam tak cukup energi. Tak pernah. Tapi sejak kena COVID, saya sering kali datang macam mana? Datang satu stres yang buatkan kita rasa macam, bukan stres lah, tapi kita jadi macam bengah, nak bercakap tak lepas, nak bersembang pun tak best. Nampak tak? Jadi ia mungkin kronik yang menimpa pesakit COVID selepas dia keluar ward, yang mungkin dia tak sedar pun bahawa sistem tubuh dia sedang rosak mungkin tak sure, tapi ia disahkan oleh beberapa kajian negara luar. Cuma Malaysia belum secara officially mengumumkan begitu. Tapi negara luar dah banyak negara yang mengumumkan
bahawa COVID memang ada kesan jangka panjang. Itu ialah kesan kesihatan. Belum lagi kesan psikologi. Tuan-tuan, saya telefon seorang, saya dapat seorang simpati dengan dia, tuan. Saya simpati dengan dia. Saya simpati kerana masyarakat ni gila lah. Masyarakat ni teruk lah. Masyarakat ni terlalu skeptical, paranoid lah. Tuan-tuan, satu keluarga dia kena, tuan-tuan. Dia, isteri dia, anak dia yang paling muda berusia 8 tahun. Satu keluarga kena, tuan-tuan. Apa yang jadi? Punca utama kena kerana isteri dia. Isteri dia pergi kerja, rupanya bos dia positif COVID-19. Tapi time dia pergi kerja, bos dia pun tak tahu yang dia positif. Bos dia ni pun tak tahu, tapi saya pun tak sure sama ada bos dia ni ada simptom ke, ataupun bos dia ni ada kontak rapat dengan orang lain ke. Jadi bos dia ni diminta untuk diambil saringan. Korang bayangkan, apabila bos dia ni diminta untuk ambil saringan, belum lagi keluar result, tuan-tuan. Belum keluar result, baru diminta untuk ambil saringan. Baru diminta untuk buat swab test. Bila isteri Mamat ni dapat tahu yang bos dia kena ambil saringan, isteri dia terus kuarantin di rumah. Betapa hebat sekali dia melaksanakan langkah pencegahan, langkah berjaga-jaga, precaution yang cukup hebat. Belum lagi positif, dia dah buat kuarantin di rumah supaya tak nak merosakkan orang lain. Bukan sekadar dia kuarantin di rumah, suami dia dan juga anak dia yang bersekolah juga tidak disekolahkan. Belum lagi bos dia keluar result. Baru bos dia pergi buat saringan. Belum lagi keluar result. Jadi tuan-tuan, bila sahaja dia kuarantin di rumah, anak juga dikuarantin di rumah, semua, suami, isteri, semua kuarantin di rumah, tiba-tiba tuan-tuan, yes, bos dia tu positif COVID-19. Apabila bos dia positif COVID-19, isteri dia ni sebagai kontak rapat yang bekerja satu pejabat dengan bos dia ni juga diminta untuk dibuat saringan. Tuan-tuan, apa yang jadi? Sepanjang bos dia sedang membuat saringan, dia orang ni dah memang kuarantin dah. Tak pergi sekolah. Husband dia tak pergi kerja. Tapi tuan-tuan, apabila isteri dia ni buat saringan dan isteri dia ni positif, maka satu keluarga juga kena dibuat saringan. Bila satu keluarga buat saringan, rupanya semua positif. Tuan-tuan, apa jadi? Sekolah anak dia. Guru besar sampai menangis. Bukan menangis sebab kecewa, sebab sedih dengan apa yang berlaku pada keluarga ni. Menangis kerana tekanan daripada parent-parent kelas yang satu kelas dengan anak dia. Parent-parent marah, maki, hamun. Minta daripada guru besar ni, minta nombor telefon keluarga ni. Dia orang nak serang keluarga ni. Sebab membenarkan anak dia pergi sekolah. Tuan-tuan, anak dia masa pergi sekolah, tak ada kes lagi pun. Malah dia orang ni buat precaution dengan cukup hebat. Bos baru buat saringan, anak ni telah pun dikuarantinkan. Dia orang dah buat langkah yang cukup hebat sebenarnya. Langkah yang tidak mementingkan diri sendiri pun. Tapi kerana tiba-tiba bila wife dia positif, anak sebab dia orang ni duduk serumah. Bila wife dia positif, berjangkitlah dengan orang lain. Tapi anak dia ni tak pergi sekolah pun. Jadi, parent minta nombor telefon daripada guru besar, nak telefon dengan keluarga ni, nak serang keluarga ni. Tuan-tuan, guru besar telefon dekat suami dia, menangis-nangis. Boleh tak kalau saya nak bagi nombor telefon cik? Saya dah mula stres. Guru besar sampai hampir mengalah, tuan-tuan. Tekanan yang diberi oleh masyarakat. Tuan-tuan, selepas saja anak dia positif, KKM mengeluarkan arahan supaya satu kelas yang sama. Sebenarnya tak perlu pun anak dia ni tak pergi sekolah pun. Tapi KKM mengambil langkah yang cukup baik juga. Satu kelas tu diminta untuk dibuat swab test. Dengan mereka menyediakan satu dewan yang menempatkan pegawai KKM, semua kelas ni kena pergi ambil saringan. Tuan-tuan, apa jadi? Satu dua orang parent jumpa guru besar, dia kata apa? Dia kata, no, anak kami tak salah. Jadi, saya tak nak anak saya pergi ambil saringan dekat dewan tu. Saya nak anak saya ni tunggu di rumah. KKM ataupun pegawai-pegawai swasta ke datang buat swab test di rumah saya
dengan kos dibayar oleh bapa budak tadi. Sebab salah dia orang. Ish. Sampai tahap tu tuan-tuan. Sampai tahap itu. Sampai tahap itu. Punya bengongnya masyarakat, punya bangang masyarakat, salah siapa sekarang ni? Anak dia tak salah. Isteri dia pun tak salah. Malah suami ni pun tak salah. Tapi sampai tahap itu dia suruh. Dia orang kata apa? Kami nak KKM ataupun mana-mana hospital swasta datang ke rumah kami, ambil swab test di rumah kami dengan kos dibayar oleh keluarga yang terlibat pada awal tadi. Gila tak? Gila tak? Belum selesai. Kes family diorang ni belum selesai. Apabila semua sekali positif dan semua dibawa ke hospital Sungai Buloh ke Wad 6. Tak mahu sebut Wad 6 apa? Dia ada 6A, 6B, 6C ke Wad 6. Tingkat 6 Sungai Buloh. Semua ditempatkan di bilik yang sama kerana diorang ni sekeluarga. Tuan-tuan, apa yang jadi? Apa yang jadi? Tuan rumah pula telefon kepada yang bapa dia ni, yang suami dia ni, maki hamun. Maki hamun, marah. Dia kau-kau dia marah sebab apa? Alasan dia kenapa suami dia ni tak bagi tahu pada tuan rumah yang keluarga dia kena COVID. Masalahnya, di mana peraturan, di mana akta yang mengatakan penyewa kena bagi tahu kepada tuan rumah kalau dia kena COVID? Di mana akta tu? Di mana peraturan tu? Saya kena COVID, saya sah COVID, saya positif COVID, saya masuk Wad 43. Saya tak perlu bagi tahu pada saya ni rumah sewa tuan-tuan. Ni rumah sewa. Saya menyewa di rumah ni. Saya tak bagi tahu pun tuan rumah saya. Kenapa saya nak bagi tahu? Perlu saya bagi tahu? Perlukah saya bagi tahu? Adakah kalau aku kena COVID, cat rumah ni rosak? Adakah kalau aku kena COVID, tangki air rumah ni kena tukar baru? Adakah kalau aku kena COVID, rumah ni kena cat semua? Lantai mozaik kena tukar baru? Adakah kalau aku kena COVID, pagar rumah kena tukar baru? So, apa rasional aku nak bagi tahu tuan rumah? Untuk apa? Tuan rumah maki hamun. Tuan rumah maki hamun, kata dia ni sampai ke peringkat hampir menghalau dia. Hampir menghalau dari rumah. Sampai peringkat hampir menghalau. Tapi, bila dia dah masuk ke wad, bila orang dah nasihat tuan rumah ni, baru tuan rumah ni menyesal, telefon dia minta maaf. Tapi tuan-tuan, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk pada dia. Kecewa dia orang tu, kecewa, marah, kecewa, marah. Rasa macam dihina. Rasa macam dihina. Rasa sepertinya aku ni insan yang teruk sangat, aku kena COVID macam bawa babi masuk rumah. Nampak tak? Macam aku ni bawa masuk babi dalam rumah. Maaf saya gunakan bahasa kasar. Macam aku ni bawa masuk babi dalam rumah. Satu rumah kena samak mungkin. Macam aku ni bawa masuk penjenayah dalam rumah. Sampaikan rumah aku ni mungkin jadi macam hilangnya seri malaikat. Tak adalah. Tak ada lagi mana-mana nas mengatakan rumah orang mangsa COVID, malaikat jauh. Tak ada nas mengatakan begitu. Tak ada nas mengatakan mangsa COVID penuh syaitan dalam rumah. Yang berfikir seburuk itulah syaitan yang banyak. Nampak tak? Nampak tak itulah masalah dia? Skeptikal masyarakat, tuan-tuan. Saya kesian tau. Saya tak tahulah kenapa. Adakah ini satu kurnia? Adakah ini satu pilihan yang tepat? Mungkin tepat. Allah Ta'ala bagi aku ni peluang. Azrul, aku bagi kau rasa sendiri COVID macam mana. Saya tak rasa sampai saya kena pakai bantal pernafasan. Sahabat kita yang tabligh tadi, tuan-tuan, masuk wad kena pakai bantal pernafasan. Sebab dia jadi lemah pernafasan. Sahabat kita tadi tu, yang saya kata masuk wad family tu pun, dia kena pakai bantuan pernafasan. Tapi saya tak pakai, tuan-tuan. Mujurlah. Tapi saya ni diberi satu kelebihan, saya dapat rasa sendiri macam mana penyakit COVID ni, tuan-tuan. Nak kata bahaya, tak bahaya. Tak bahaya. That's why saya bersetuju sebenarnya. Saya bersetuju dengan pelbagai desakan orang ramai. Saya bersetuju bila orang ramai mendesak. Orang ramai mendesak supaya Kementerian mengkaji kaedah supaya siapa yang kena COVID, kuarantin di rumah je. Tak payah pergi hospital kalau dia tidak ada simptom yang berat. Ataupun dia zero simptom. No simptom, kekalkan kuarantin di rumah. Tapi masalahnya, yang bawa pergi ke hospital pun tuan rumah dah panik.
Apa lagi nak suruh dia kuarantin di rumah? Kan? Boleh sebenarnya kuarantin di rumah. Praktikal. Saya dah kena, saya tahu macam mana orang kena COVID. Saya tahu macam mana praktikalnya kuarantin di rumah. Tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Kalau saya menjangkiti orang lain pun dalam rumah aja pun. Lepas 10 hari settle. Lepas 14 hari settle. Tak ada masalah pun. Tapi ialah kesan jangka panjang dia. Itu masalah, kan? Tapi saya bersetuju untuk mengurangkan masalah kepada kementerian. Mengurangkan masalah tempat katil yang kurang. Mengurangkan masalah mengurangkan masalah logistik. Ya, saya setuju. Untuk siapa yang tak ada simptom, duduk di rumah. Tapi masalahnya ialah yang kau bawa pergi ke hospital pun orang dah mula menghina, orang dah mula mengutuk. Apa lagi engkau tinggal di rumah? Jiran sebelah memang panik gila lah. Tapi saya rasa tak ada masalah kalau tak dihebahkan. Yang buat perangai buruk ni orang yang menghebahkan. Pantang kena COVID, ambil video viral, berlungguk-lungguk dalam grup WhatsApp, video, orang share video. Dalam grup Telegram saya pun orang share video ambulans datang ambil orang. Siapa yang memviralkan? Bukannya diri sendiri. Saya rela diviralkan sebab saya memang wartawan. Lantaklah. Ramai kata cikgu duk dedahkan cikgu ni pesakit COVID, tak risau kan nanti kan orang menjauhkan diri. Lantak dia orang lah. Aku mengalu-ngalukan orang dekat. Aku tak kisah orang nak menjauh. Sebab aku ni wartawan. Memang kerja aku untuk menyampaikan. Tapi yang orang lain mungkin masalah. Orang lain yang bukan saya, orang lain yang memang kerja dia tu memang dia tak nak diri dia tu didedahkan. Dia tak nak menerima pressure daripada orang ramai, dia tak nak. Tapi orang lain ambil video viralkan. Kan? Satu perkongsian oleh Fatah. Kalau korang tengok dekat dalam Facebook, nama dia Abdul Fatah. Saya respect dengan orang taman dia. Tuan-tuan, orang taman dia apa dia orang buat? Dia orang siap buka satu pusat community COVID. Nak support COVID patient. Dan bila orang datang ke tempat tu, diorang akan bagi pendedahan. Diorang cerita macam mana COVID ni merebak. Siapa yang boleh kena, siapa yang tak boleh kena, berapa ramai yang kena dan berapa ramai yang boleh. Adakah dia selamat? Diorang akan bagi. Diorang bagi pendedahan kepada orang-orang sekitar. Tu yang bagus. Okey. Faham tak? So sekarang ni sebenarnya rasional apa yang daripada apa saya nak sampaikan bahawa orang yang kena COVID, korang jangan pula jadi sebagai ejen yang nak meruntuhkan lagi dia punya psikologi dia, mentaliti dia, jiwa dia, emosi dia. Janganlah. Sebab dah lah dia ni duk pening fikir sejauh mana tubuh ni boleh bertahan. Bila kami tengok kes-kes yang melanda, bila tengok kes-kes kawan-kawan yang sakit kembali, yang hilang pernafasan, yang tak boleh bercakap dengan baik, yang lemah, yang tubuh dia lemah, kami risau. Saya pun mula risau sejauh mana aku punya tubuh ni semakin kuat ataupun semakin lemah. Adakah aku ni dah semakin lemah? Saya pun mula risau. Tuan-tuan, kalau korang baca saya punya buku saya ni, ni buku ni. Kalau korang baca buku ni, perkongsian saya lebih pada emosi saya. Saya sharekan apa yang saya cukup marah, cukup kecewa, cukup risau dengan masyarakat. Buku ini dikeluarkan memang nak mendidik orang ramai supaya orang ramai faham apa yang kami ni sebagai passion risaukan. Dan sekarang apa yang lebih saya risaukan ialah tentang situasi semasa. Masuk pasal 3, pasal politik. Dengar ni, jap. Saya break jap. Saya nak sembang kenapa saya marah sangat dengan apa yang berlaku sekarang. Yes, Agong dah keluarkan titah dia, no darurat. Alhamdulillah. Apa yang mengkema semua risau, no darurat. Sekarang ni Agong dah menitahkan no darurat. Alhamdulillah. Tapi tuan-tuan, ada kesan pula. Ada benda yang lebih mencolok mata, menyebabkan kita sekarang jadi macam lebih risau, tuan-tuan. Lebih risau. Saya break sekejap. Minum air dulu. Tak ada notification live, tak tahu saya kacang panjang. Saya pun pelik kenapalah orang duk kata tak ada notification bagai kan. Entah. Kan? Bagus taman tu, rakyat Malaysia kena jumpa kaunselor. Betul. Roshana Hassan. Penjara penuh apa ni? Kuarantin di rumah, make sure family yang lain pun jaga SOP. Sat lagi menjangkiti family lain tanpa pengetahuan, dia orang pula keluar. Betul? Setuju? Inilah dia punya masalahnya dengan kuarantin di rumah. Betul, saya setuju. Kan wife pula keluar beli ikan di pasar kan. Okey, anak pergi sekolah tak boleh lah. Okey, baik.
Okey. Tuan rumah otak di lutut. Geng anti-vax lah tu. Tak, mungkin bukan anti-vax. Sebenarnya, korang tahu tak sebenarnya? Benda ni bukan soal anti-vax tau. Ini soal skeptikal dan juga paranoid masyarakat. Okey. Dan juga pemahaman masyarakat. Dengar ni. Saya tadi lupa nak tambah. Satu lagi cerita. Ini menunjukkan bahawa masyarakat tak faham. Tak faham. Kenapa masyarakat tak faham? Sebab masyarakat ni bukan semua faham. Kenapa tak faham? Sebab doktor-doktor pun tak faham. Korang tahu tak betapa banyaknya mazhab pasal COVID ni? Mazhab namanya. Okey. Seorang kawan saya, lepas keluar daripada wad COVID-19, dia tiba-tiba demam. Dia demam. Maka dia pergilah ke hospital kerajaan. Jumpa dengan doktor kerajaan, bukan doktor swasta. Bukan doktor klinik depan rumah saya yang mungkin tak faham sangat pasal COVID. Ini doktor kerajaan yang sepatutnya faham, yang patutnya tengok hari-hari sidang media KKM. Kan? Dia pergi ke pejabat, dia pergi ke hospital kerajaan. Bagi tahu dia demam. Bila doktor tu cek, tanya dia latar belakang dia ialah bekas pesakit COVID. Kan? Dia baru keluar wad dalam seminggu yang lalu. Baru keluar wad seminggu je, dah demam balik. Pergi hospital kerajaan. So dia tanya, masa cik keluar itu hari, cik ni dah sebenarnya dah pulih belum? Doktor kerajaan tanya pada dia, cik masa cik keluar wad itu hari, cik dah pulih ke belum sebenarnya ni? Dia kata, mana saya tahu? Saya dah habis 14 hari, saya keluar lah. Dia orang bagi keluar, saya keluar lah. Takkan dia orang tak buat test dulu? Tanya doktor ini. Doktor ditanya, takkan tak buat test dulu? Confirm ke dah pulih? Dia kata, mana ada buat test? 14 hari kami boleh keluar. Mana boleh? Doktor kerajaan marah. Mana boleh? Mana boleh macam ni? Patutnya diorang kena buat test dulu. Dah negatif baru boleh keluar. Sudah. Nampak tak? Doktor kerajaan sendiri pun tak tahu benda ni. So, kau nak expect apa? Kau nak expect rakyat faham. Masyarakat faham. Kau nak expect semua orang faham. Sedangkan seorang doktor pun bertanya soalan yang sama, korang rasa orang lain macam mana? Katalah besok ni esok saya pergi office. Esok hari pertama saya kembali bekerja di pejabat. Selepas work from home begitu lama di rumah. Esok saya pergi pejabat, saya percaya antara soalan pertama yang akan dilontarkan kepada saya, Rol, engkau keluar ni dah confirm sihat ke? Itu soalan pertama. Kalau saya kata dah sihat dah. Maknanya kau dah negatif lah ya. Kau punya swab test kedua dah okey lah. Confirm soalan tu akan keluar. Kalau saya sebut tak ada. Saya tak ada buat swab test pun. Saya memang dibenarkan keluar selepas 14 hari. Confirm dia orang kata, betul kau ni. Mana boleh? Kau sihat ke belum ni? Kalau seorang doktor pun tanya soalan yang sama, orang lain pun akan tanya soalan yang lebih panjang lebar daripada doktor. Doktor pun tak faham. Doktor ni tak tengok ke sidang media KKM? Kalau dia tak tengok pun takkanlah PKD dia, takkanlah bos dia, takkanlah pakar-pakar tak pernah cerita pasal pesakit COVID-19. Bahawa kami ni cukup 14 hari boleh keluar tanpa perlu diambil sebarang saringan baru. Nampak tak? So, ini bukan soal anti-vax. Ini soal masyarakat kita tak faham. Kena COVID, belum kena COVID, baru swab test. Satu taman dah panik macam taman ni dah kiamat setempat. Orang panggil. Kiamat setempat. Kiamat tempat dia je. Baru swab test. Belum lagi positif. Baru keluarga dia kena swab test. Sekolah dah mula panik. Nak tutup sekolah dah kalau boleh. Sebab tak faham tak faham istilah kontak rapat. Diorang tak faham istilah siapa dia kontak rapat. Diorang tak faham istilah siapa yang boleh kena. Diorang tak faham istilah macam mana penjarakan fizikal. Tak faham. Diorang yang diorang faham, siapa yang kena, satu taman ni dah kena kiamat setempat. Taman kita dah kiamat seminggu namanya. Aduh, kan? Naik. Macam mana penerimaan orang taman cikgu? Jam Musa tanya. Saya tak pernah cek. Kalau ada pun lantaklah kema. Kalau saya keluar esok, kalau ada yang kata, kau ni COVID kan, lantaklah mengkema. Aku peduli apa kan korang? COVID ni, tadi kan saya dah sebut.
Kenapa sampai tuan rumah nak risau rumah dia ada orang kena COVID? COVID ni bukan... korang pernah dengar tak tuan rumah dulu korang ingat tak dulu siapa kena HIV, orang menjauh daripada dia. Tak mau rapat. Kalau boleh rumah dia halau keluar. Korang tahu tak? Ni, saya share one more thing. Ini bukan berlaku zaman saya tau. Bukan berlaku zaman batch saya. Batch yang awal. Batch Puan Aiza. Batch Puan Aiza. Salah seorang pesakit COVID dalam ward Puan Aiza, perempuan lah nama Puan Aiza kan. Salah seorang kawan dia, dia pulih daripada COVID, dia balik kampung, depan rumah dia satu beg letak dah. Tak bohong. Ini perkongsian Puan Aiza. Dia balik rumah di kampung, satu beg depan rumah dah. Keluarga dia tinggal dengan kakak dia. Kakak dia dah letak beg luar rumah. Sila ambil beg belah dari rumah aku. Kau nampak tak? Dulu masa zaman HIV, orang takut dengan HIV. Dengar kena HIV, orang dah buang dah daripada hidup dia orang. Sedangkan HIV takkan merebak dengan rembesan air liur. HIV takkan merebak dengan bersalaman pun. Tapi orang dah singkirkan siapa yang kena HIV. Sedangkan HIV merebak dengan darah, dengan cara yang lebih susah sebenarnya, tapi orang dah buang dah. COVID tuan-tuan, dia nak balik rumah depan rumah. Ini bukan, saya tak pernah dedah benda ni, tapi saya pernah interview dengan akak ni. Beg depan rumah dah. Tak sempat masuk rumah, beg depan rumah, ambil beg kau belah daripada rumah aku. Kakak sendiri halau, bukan orang lain, kakak sendiri halau. Apa cerita? Adakah dengan kena COVID, rumah dia dah renap? Soalan saya, COVID sama je macam demam-demam yang lain sebenarnya. Jangkitan dia boleh berjangkit, orang kena sesama pun boleh berjangkit dengan orang sebelah. Sesama. Orang kena TB pun boleh berjangkit dengan orang lain. Ini COVID memang boleh berjangkit, tapi rumah tak rosak. Tapi kenapa dia orang punya skeptikal, dia orang punya takut sampaikan beg depan rumah sila belah dari rumah aku? Kenapa? Apa masalah korang? Korang belum kena. Itulah hikmah dia yang Allah Ta'ala bagi tuan-tuan. Bila kata sebuah keluarga di Sabah yang skeptikal, yang menghina jiran sebelah dia kena COVID, akhirnya sebuah keluarga dia kena sekali. Dan bukan kena rumah ni, kena orang lain. Kena jangkitan di luar. Baru dia tahu. Kuasa Allah. Engkau menghina orang, aku bagi kau cash, kau rasa sendiri. Aku bagi kau cash. Rasa sakit pesakit COVID tak sesakit penghinaan masyarakat yang dia terima. Saya ni Alhamdulillah. Kau nak hina aku, hina lantak kau orang lah. Aku tak heran. Tapi adakah orang lain seperti saya boleh menerima tekanan yang diorang rasa? Saya ni Alhamdulillah. Saya ni tak ada orang kutuk pun. Tak ada orang hina pun. Mungkin orang. Tapi sebenarnya, walaupun tak kutuk, walaupun tak hina, skeptikal tu ada. Nampak saya daripada jauh, diorang dah mula risau. Kalau Azrul ni keluar rumah, nak dekat dengan aku, bahaya Azrul ni. Saya nak pergi office esok. Berapa ramai tanya, engkau ni boleh ke pergi office ni? Selamat ke ni? Nampak tak? Sedangkan aku nak pergi office. Aku nak kerja. Ada hal yang aku kena siapkan. Tapi berapa ramai dah mula risau. Azrul ni selamat ke pergi office ni? Dia ni dah betul-betul ke dah negatif? Nampak? Aku peduli apa? Aku nak pergi juga. Peduli apa? Tuan-tuan. Okeylah tuan-tuan. Habis dulu dalam bab tu. Saya nak pergi bab politik sikit. Tapi politik yang berkaitan dengan COVID. Tuan-tuan, kenapa saya marah sangat dalam status saya dekat Facebook pasal apabila Yang di-Pertuan Agong mengumumkan untuk tidak mengumumkan tidak mengisytiharkan darurat. Apabila Agong mengumumkan tak sampai sejam, Mak Sabu keluar status bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin kena lepaskan jawatan dan ahli parlimen pembangkang akan berusaha untuk mengambil alih kerajaan. Time tu tuan-tuan, time tu semua orang marah. Semua orang marah dengan Mak Sabu. Saya antara yang marah dengan Mak Sabu. Apabila Mak Sabu naikkan status di Twitter dia. Tapi tuan-tuan, sebenarnya ini bukan isu Mak Sabu. Tapi inilah isu politikus. Inilah isu orang politik yang buta tuli. Agong keluarkan status jangan menimbulkan kekacauan dalam negara. Jangan wujudkan sentimen politik sehingga boleh menyebabkan negara ni haru biru. Sebab apa? Sebab Agong tahu
now is COVID. Now is COVID war. War. COVID war. Kita tengah berperang dengan COVID. Tapi korang, orang politik tengah berperang sesama korang dan mengajak orang lain ke kancah korang. Tuan-tuan, ini bukan isu mat sabu saja. Korang tengok apa jadi lepas tu? Apa jadi lepas tu? Rumah Tan Sri Muhyiddin Yassin penuh orang pergi. Sebab apa? Panik. Nak bincangkan. Yes, Tan Sri Muhyiddin Yassin memang panik. Tuan-tuan, saya share sikit kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin panik. Kenapa dia panik? Yes, semalam dalam perhimpunan, dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO, MKT UMNO dekat PWTC, diorang dah mesyuarat dan diorang memutuskan untuk mengekalkan sokongan mereka kepada Perikatan Nasional dan mereka menolak untuk bersama dengan PKR dan DAP. Betul. So adakah ini bermaksud Tan Sri Muhyiddin Yassin selamat? Tuan-tuan, daripada maklumat info-info yang saya terima, Tan Sri Muhyiddin Yassin belum cukup selamat. Dia belum cukup selamat. Sebab tuan-tuan, pengumuman oleh UMNO semalam dibuat hasil daripada mesyuarat MKT UMNO. Tapi sebenarnya ini bukan isu UMNO. Ini bukan hal UMNO. Bukan UMNO yang sekarang ni cuba nak menjatuhkan bukan UMNO yang cuba nak menjatuhkan PM. Tapi ada individu dalam UMNO, seorang dua, ada 5 orang, ada 5 nama. Ada 5 nama yang memang dengan sengaja mahu menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi menyelamatkan mereka. Bukan politik diorang, bagi menyelamatkan mereka. Ini yang saya dapat daripada sumber yang sahih. Jadi, apabila 5 orang ni, jika 5 orang ni membuat satu kecurangan dan mereka lari daripada blok UMNO ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin akan tumbang. Dan bila 5 orang ni tahu sebenarnya. 5 orang ni tahu kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin tumbang, dengar. 5 orang ni tahu kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin tumbang, tiada sesiapa pun dalam negara yang cukup nombor, yang ada angka untuk menjadi PM. Anwar pun tak ada sebenarnya. Anwar tak ada, Tun M tak ada, Tan Sri Muhyiddin Yassin tak ada, Zahid tak ada, semua orang tak ada. 5 orang ni tahu kalau dia orang lari daripada kerajaan, lari daripada Perikatan Nasional, Muhyiddin akan tumbang, tapi tak ada orang lain yang cukup nombor untuk nak menjadi PM. Dan ia akan mengheret kepada pilihan raya umum. PRU. Ini yang 5 orang ni nak. PRU. Tuan-tuan, ini bukan isu UMNO. UMNO tidak menyatakan untuk menolak PM. UMNO nak PM terus berjalan. UMNO nak kerajaan ini bergerak seperti sedia kala sekarang ni. UMNO menolak kerjasama dengan DAP dan juga PKR, tapi 5 individu ini boleh menyebabkan Tan Sri Muhyiddin Yassin tumbang jika mereka membuat kecurangan apabila sidang parlimen bermula dan pembentangan belanjawan dibuat. Ini sumber sahih yang saya dapat. 5 orang ni akan buat gila. Dan bila 5 orang ni buat gila, PRU mungkin terpaksa diadakan. Korang bayangkan. Ini yang kami risau, tuan-tuan. Ramai yang kata, semalam korang tengok tak live dekat Malaysia Gazette? Semalam Malaysia Gazette, saya kesian dengan Zaz. Kawan baik saya jugalah, seorang wartawan yang hebat. Zaz ni, suara dia sedap. Kalau dia buat live, orang dengar sedap suara dia. Memang hebat Zaz ni. Semalam Zaz buat live, saya sampai komen kat dalam live dia, Zaz, jaga jarak, Zaz, jaga jarak. Jaga jarak, Zaz. Jaga jarak, Zaz, bukan jaga zarak, Zaz. Okey. Jaga jarak. Semalam dia orang buat live dekat PWTC. Tuan-tuan, saya sedih, tuan-tuan. Saya ni kena COVID sebab saya buat coverage. Saya tahulah kenapa aku kena COVID. Sebab aku degil langgar SOP. Dia orang tak nampak ke apa kesan kepada PRN di Sabah? Berapa ramai tumbang? Berapa ramai yang tumbang kerana COVID? Hari ni korang tahu kan, bakal setiausaha kanan kepada Ketua Menteri Sabah sendiri meninggal kerana COVID. Tadi diorang viral gambar Datuk Seri Haji Ji pergi ke kubur tengok
seorang saya tak sebut nama, tapi seorang lelaki berusia 60-an meninggal kerana COVID. Bakal setiausaha dia sendiri meninggal kerana COVID. Berapa ramai yang tumbang. Korang tengok angka yang ada dekat Sabah, korang tengok angka yang ada dekat Semenanjung, banyak disumbangkan oleh Sabah, PNN Sabah. Saya kesian dengan wartawan semalam, tuan-tuan. Saya kesian dengan diorang. Diorang kena berlari, tuan-tuan. Diorang ni, bukanlah UMNO lah. Saya tak masalahkan UMNO. Tapi mereka yang terlibat dalam hal semalam lah. Keluar daripada mesyuarat MKT UMNO tu, kan? Diorang edarkan kertas, sidang apa nama dipanggil sebagai hebahan media ni. Diorang edarkan hebahan media ni. Macam ayam, macam nak tabur dedak dekat ayam ni. Diorang pegang ni, semua datang. Media, korang tahu tak berapa ramai media yang ada? Puluhan media. Media antarabangsa pun ada, media dalam negara pun ada. Bila yang keluar ni, bila yang keluar daripada bilik mesyuarat memegang kertas cuma setebal ini, diorang tahu tak cukup. Jadi media akan datang serbu, berlanggar-langgar, rapat-rapat, melompat atas engkau bawah aku, engkau masuk bawah ketiak aku, engkau lari belakang aku. Semata-mata nak dapatkan kertas selai, nak tunjuk kertas yang nak bagi tahu apa keputusan mesyuarat. Tuan-tuan, saya kesian tengok Azhar semalam. Dia buat live daripada pukul berapa sampai pukul berapa, berjam dia buat live. Hanya nak tunjukkan pemimpin-pemimpin UMNO yang keluar melintasi kamera, tak berhenti sepatah pun cakap. Okey, ramai yang tanya, kalau macam tu, kenapa media pergi cover? Kalau dah tahu dia orang keluar, tak cakap apa-apa, kenapa media pergi cover? Baik jangan cover, korang silau. Sebenarnya, kalau tidak ada hebahan yang memberitahu adanya mesyuarat pada malam itu, kalau siapa pun tak tahu, korang ingat media pergi ke? Takkan pergi punya lah kan. Tapi kerana orang tahu adanya mesyuarat diadakan pada malam itu, jadi tuan-tuan, kalaulah ada satu media tak pergi, maka bodohlah media itu. Sebab apa? Sebab engkau tak layak jadi media. Jadi semalam, segala bentuk media, tak kisahlah media arus perdana, media TV, media cetak, media portal, media sosial, semua akan berkumpul di PWTC untuk mengetahui apakah pendirian UMNO selepas mesyuarat MKT. Jadi kena jadi huru-hara, tuan-tuan. Ramai. Dia orang buat pagar, tak bagi media masuk ke dalam kawasan pagar tu. Tapi tuan-tuan, ruang yang sempit. Orang keluar daripada bilik mesyuarat, berlari-lari, mengelak media, tak nak bagi komen. Dan Zaz ni dia buat live, bercakap tak tahu apa punca dah ni. Hanya bercerita apa yang nampak pada mata dia, tanpa dapat komen sepatah pun daripada orang politik ni. So simple je. Kalau kau tak nak media, kalau kau tak nak bercakap dengan media, jangan buat hebahan langsung. Ataupun sebenarnya apa yang saya lebih kesalkan, tuan-tuan, Kuala Lumpur, Selangor dan juga Putrajaya dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Kan? Saya baca satu benda ni. Korang patut dengar satu benda ni. Saya dapat daripada bukan seorang lah. Dah ramai orang share dekat Facebook dia. Saya tak sure siapa yang tulis benda ni. Saya tak sure siapa yang mula-mula tulis, tapi dah mula viral benda ni. Kau dengar? Kami dah pernah bebas dulu. Dengar betul. Luahan hati rakyat. Kami dah pernah bebas dulu. Kami dah patuh SOP berbulan lamanya. Okey. Kami flatkan curve. Kita ramai-ramai ni, kita berusaha untuk nak flatten the curve. Kita ikut apa arahan kerajaan. Kami patuh pada SOP. Kami sanggup solat tarawih di rumah, tuan-tuan. Berapa lama hidup kita tak pernah dihalang pergi masjid solat tarawih. Betapa nikmatnya solat tarawih kat masjid, dapat jumpa dengan orang, lepas tarawih makan moreh. Kita berkorban untuk nak membantu kerajaan untuk flatten the curve. Kita tak pergi tarawih. Sanggup tarawih di rumah. Paling sadis, kita beraya di rumah. Tak boleh pergi rumah orang. Kalau pergi pun ada had 20 orang sebuah rumah. Datang anak bini, datang keluarga, datang saudara mara, datang sepupu sepapat, dah penuh lah sebuah rumah, 20 orang. Nak pergi rumah orang lain tak boleh. Jiran-jiran tak pernah pergi. Jiran-jiran tak pernah pergi.
Kan? Jiran-jiran tak benar pergi. Yang saya ni dah berapa tahun tak balik rumah di kampung, teringin nak balik kampung, tersekat impian beraya dengan mak ayah di kampung. Sampai hari ni tuan, sampai hari ni, sejak berlakunya COVID, aku belum dapat merasa lagi ni sebenarnya. Nak beraya di rumah, memang taklah, raya haji terlepas. Raya puasa terlepas, maaf saya. Raya puasa terlepas. Lepas tu, dah lah tak dapat beraya di rumah. Disuruh pula belajar untuk baca khutbah sendiri di rumah. Oh, time tu ramai orang share. Abang pegang tongkat, ada orang pegang tongkat golf, kayu golf, jadi viral sekejap. Apa sahaja cara digunakan. Orang share, seronok orang share. Dia baca khutbah di rumah. Nampak bagus, tapi nampak tak pengorbanan apa? Nampak tak apa yang kita korbankan? And then diminta pula kerja di rumah, work from home. Yang masalah internet hancur, internet lemah, internet slow. Kita berkorban semua demi nak patuh demi nak bantu kerajaan untuk flatten the curve. Yang try resepi baru di rumah, kadang-kadang jadi, kadang-kadang tidak, tapi kami buat juga. Lepas tu ada yang post pula resepi tu dekat Facebook untuk jadi hiburan. Sampaikan PM petik dalam dia punya sidang media pasal orang masak tak jadi di rumah ni. Lepas tu pula, anak-anak kami struggle dengan online learning. Anak-anak struggle dengan online learning. Siapa yang boleh menafikan online learning sebenarnya tak begitu praktikal berbanding dengan face-to-face learning? Siapa berani petikaikan memang kurang pelik lah. Saya boleh katakan, anak-anak makin hilang ilmu selama di rumah. Nak salahkan ramai kata, kenapa mak bapak tak ajar? Bukan mak bapak semua tahu pasal matematik, tuan-tuan. Bukan semua bapak tahu pasal sains. Kadang-kadang zaman dia orang tak ada pasal benda tu. Nak salahkan dia orang ke? Tak boleh juga. Kan? Lepas tu pula, kadang-kadang Google Classroom, kadang-kadang Google Classroom, kadang-kadang Telegram, kadang-kadang WhatsApp, kadang-kadang Discord. Kejap pakai laptop, kejap pakai smartphone. Kami layankan juga dalam penat-penat bekerja. Anak-anak berapa ramai yang tak ada laptop, pinjam laptop mak bapak dia, tak ada handphone, pinjam handphone mak ayah dia. Terpaksa juga buat kenapa tak boleh pergi sekolah. Lepas tu anak di asrama berbulan tak boleh jumpa sebab akur dengan perintah ni untuk flatten the curve. Semua kami buat ni demi Malaysia tercinta. Ada yang hilang pendapatan, tuan-tuan. Pak Su saya yang berniaga hilang pendapatan berapa lama sampai dia pernah kata, lagi sebulan kalau tak boleh berniaga, aku akan collapse terus. Segala apa duit yang ada dalam akaun dah keluar habis dah. Berapa ramai yang kena buang kerja. Berapa banyak hotel yang tutup. Berapa banyak orang yang hilang pekerjaan. PKP yang pertama, berapa ramai orang merana, tuan-tuan. Lepas tu, ada yang bergaduh laki bini. Ramai tak dapat jumpa mak ayah. Semua rakyat, semua kita korbankan untuk negara. Tapi apa jadi? Sibuk berpolitik, lompat parti, bubar kerajaan, pilihan raya negeri. Sibuk berkempen sana sini. Sekarang apa jadi? Semua kluster dah ada sekarang ni. Kluster parit lah, tembok lah, longkang lah, tingkap lah, belanga lah, selipar lah. Semua kluster punca pada siapa sebenarnya? Okey, diorang kata apa? Diorang kata tak ada kluster politik. Tak ada kluster PKR. Tak ada kluster UMNO. Tak ada kluster DAP pun. Kenapa korang marah kami? Tapi sebenarnya, tuan-tuan, kalau korang tengok video semalam, korang pergi buka balik Malaysia Gazette. Tengok live semalam. Macam mana wartawan terpaksa bermatian untuk mendapatkan sehelai hebahan media. Wartawan berebut. Korang kata apa? Salah wartawan lah berebut. Saya dah ulang banyak kali. Cuba korang dengar balik dengan hati yang lapang, dengan minda yang terbuka, berfikiran dengan lebih rasional. Saya semalam, saya fikir mudah je. First, bila dia orang keluar dengan kertas hebahan media, saya fikir mudah je. Kenapa tidak diedarkan secara proper? Kenapa keluar lambai-lambai macam tu, suruh datang serbu dia? Kenapa tidak diletakkan dalam filing elok-elok, daftar media elok-elok? Kau dah tahu, kalau kau buat hebahan media, bermaksud kau memang bersedia untuk memberi maklumat kepada media. Kenapa tidak buat proper daftar elok-elok, letak nama nah file engkau?
Kenapa engkau berlambai-lambai begitu? Satu hal. Yang kedua, tuan-tuan. Yang kedua. Siapa yang suruh buat Google Classroom? Menteri Pendidikan. Kan? Ini orang politik. Ya, orang politik. Siapa yang sibuk memperkatakan pasal Google Classroom, Google Meet Classroom? Orang-orang dalam kerajaan. Ini orang politik. Ya, orang politik. Tapi kenapa bila ada isu dalam politik, kenapa bila ada masalah dalam politik, korang nak buat satu perbincangan melibatkan 2-30 orang, kenapa korang tak reti buat Google, Zoom meeting? Kenapa korang tak reti buat Google Meet? Kenapa korang sanggup panggil orang daripada Melaka turun, daripada Perlis turun, daripada semua tempat turun, semata-mata nak bincangkan, nak bagi 6 perkara dalam keputusan UMNO semalam. Kenapa korang tak reti ke guna Zoom meeting? Tak reti guna ke? So korang kata pula, lantak kita orang lah. Kita orang nak buat mesyuarat, kenapa media datang? Saya ulang sekali lagi, tuan-tuan. Kalau media tak pergi, kalau wakil berita harian tak pergi, bodohlah wakil berita harian tu. Sebab apa? Sebab dia akan ketinggalan daripada media lain. Itu kerja media. Maka ada pula yang kata pula, kenapa pula saya nak marah pada ahli politik? Itu kerja orang politik. Sama dengan orang media. Kalau tang media, kau kata tak apa. Kau kata, ini kerja media. Kena dapatkan bahan berita. So, sama juga dengan orang politik. Itu kerja orang politik. Memang orang politik kena sentiasa duduk, sentiasa dalam pergerakan politik mereka. Mereka akan buat apa saja untuk politik mereka. Okey, fine. Masalahnya ialah sekarang ni, engkau membuat kerja politik yang menyebabkan engkau mengheret orang media sekali terjerumus dalam kebodohan kau. Apa masalah engkau tak boleh ke engkau buat Google Meet ataupun Zoom meeting? Tak reti guna. Mesyuarat 2 jam, 3 jam, engkau tak reti guna ke? Engkau suruh budak umur 8 tahun belajar dengan cikgu dia pakai Google Meet. Dalam kelas ada 40 orang. 40 orang cikgu dia mengajar menggunakan Google Meet. Budak 8 tahun. Anak saya umur 8 tahun pakai Google Meet. Betul. LAN. Boleh hantar by online. Press release tak boleh handle by soft copy. Betul. Bijaklah sikit menganjurkan program. Engkau dah tahu dekat luar ni ada puluhan media. Sebenarnya, kalau engkau seorang ahli politik yang rasional, kalau engkau seorang ahli politik yang bertanggungjawab, mudah aja. Hang boleh kata macam apa? Hang boleh kata kami tak alu-alukan media. Media mai buat apa? Aku tak suruh mai pun. Okey, boleh kata gitu. Boleh. Tapi kenapa engkau tak pegang mic bercakap kami tak benarkan media datang. Sekarang ni PKPB. Sekarang ni dalam tempoh COVID tengah bahaya. Kami tak benarkan langsung media datang ke PWTC. Tunggu saja press release. Tunggu saja bahan media yang akan kami serahkan nanti. Kan senang. Tapi engkau membenarkan media datang. Dan kau kata salah media lah. Datang buat apa? Engkau benarkan dia datang. Siapa dalam tu? Dalam tu ada menteri. Dalam pertemuan tu ada menteri. Menteri yang selalu berdiri dekat atas stage bercakap pasal COVID-19 pun ramai dalam tu. Menteri yang selalu bercerita pasal data harian, pasal kesalahan, pasal pelanggaran SOP, pasal berapa ramai kena saman, ada dalam meeting tu. Dan kau kata, salah media. Kenapa media datang ramai-ramai? Engkau boleh kata, kami tak benarkan media datang. Itulah masalah dia, tuan-tuan. Bila politik jadi macam sekarang, tuan-tuan. Saya bukan anti UMNO. Minta maaf kalau dalam ni ada orang UMNO. Kalau dalam ni ada orang UMNO, saya minta maaf. Saya ni bukan orang UMNO. Saya ni bukan orang DAP. Saya DAP taklah. Saya ni bukan orang PKR. Saya ni bukan orang amanah. Saya ni, dengan kalam bismillah, saya mengaku saya ni ialah orang Tegar PAS. Dah. Nak marah-marah? Saya mengaku lantaklah. My political style is go to PAS. Tapi PAS dengan UMNO, geng kan? Tapi saya nak bagi tahu bahawa apa yang dibuat ni salah. PAS pun ada buat salah. Dalam pertemuan dengan
dengan Muhyiddin Yassin. Pertemuan dengan Muhyiddin Yassin dekat rumah dia ketika malam itu, ketika dia orang tengah pening bila Agong tak umumkan, bila Agong tak nak umumkan apa nama darurat. Ada orang PAS di rumah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Penuh. Termasuk orang PAS yang ada taraf menteri. Korang tengok apa jadi dekat luar rumah apa nama Tan Sri Muhyiddin Yassin. Berlonggok orang media. Oh, orang pun kata, tengok salah media lah ni. Kenapa media datang? Kalau media tak dibenarkan datang, media takkan datang, tuan-tuan. Tak ada sebarang halangan untuk media datang, maka kami sampai. Kerja media ni, di mana ada bahan berita, maka kami ada. News must new. Faham tak? Itu terma yang paling saya pegang sampai bila-bila. News must new. Okey? Maksudnya, segala benda yang berbentuk berita mesti segar dan baru. Kalau boleh, apa yang berlaku depan mata, itulah yang nak sampai pada orang. Dengan segera. Siapa yang terlambat, dia kalah dalam pertarungan media. So, kalau kau kata, oh, ini salah. Media yang salah. Datang buat apa? Tapi siapa yang patut menghalang media datang? Dalam rumah Tan Sri Muhyiddin Yassin, ada berapa ramai orang-orang bijak pandai. Ada berapa ramai orang yang sebenarnya dibayar gaji berbelas-belas ribu, berpuluh ribu untuk mentadbir negara. Tak kerti fikir ke? Engkau boleh kata media tidak dibenarkan datang. Polis berlungguk kot, boleh halang. Kau benar kan? Dan akhirnya, yang orang nampak media. Semalam masa live, berapa ramai salahkan media? Dia kata, apa ni orang media ni? Mana SOP? Dia orang lupa ke? Yang menteri-menteri yang keluar daripada meeting UMNO juga buka mask. Lalu media tak bagi nampak muka handsome dia. Kan? Dan dia orang tak bagi sebarang statement pun. Lagi lahanat. Astagfirullahalazim. Lagi tak guna, tuan-tuan. Lagi tak guna. Dia orang dah tahu media punya lama tunggu dia orang. Dia orang keluar dengan jalan megahnya. Sorry, no statement. Kalau no statement, kalau kau dah memang plan no statement, jangan bagi media datang lah. Tutup pintu bangunan. Jangan bagi orang berhimpit-himpit. Engkau hantar je press release senang. Engkau hantar je press statement. Kan? Engkau hantar je press statement. Media tak salah, tapi yang tak jaga SOP tu yang salah. Macam mana nak jaga SOP, Cik Angah? Saya mengaku, Cik Angah, kalau semalam saya berada di lokasi, saya juga akan langgar SOP. Sebab apa? No choice. Kertas yang duk terbang macam tu, aku nak tengok je. Kan bos tanya Azrul, mana dia? Mana dia hasil daripada mesyuarat? Semua media dapat, mana kau punya? Tak dapat bos, saya follow SOP. Memang taklah. Sebab itulah media, walaupun kami sedar yang kami sedang didedahkan. Berapa banyak media buat live malam, kami tahu yang kami akan didedahkan. Orang akan nampak apa yang berlaku. Kami tahu orang akan nampak apa yang berlaku. Kami tahu orang akan menghina kami. Kami tahu orang akan mengutuk kami. Tapi sebenarnya, pandanglah di sebalik tabir. Pandanglah di sebalik tabir. Okey? Pandanglah di sebalik tabir. Kerana sebenarnya apa yang berlaku kerana penganjuran yang hancur. Saya tanya ke orang, media pernah bertanya tau dalam sidang media KPKKM semalam ada orang media tanya, Tan Sri, macam mana dengan pelbagai perhimpunan, pelbagai pertemuan politik yang berlaku sejak akhir-akhir ini dan berlaku dalam zon PKPB? Kuala Lumpur, Selangor dan juga Putrajaya berada dalam zon PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Apa pendapat Tan Sri? Dia kata apa? Kalau nampak, sila buat laporan polis. Tan Sri pun tak berani nak komen panjang-panjang lebar. Sebab apa? Sebab dia tahu dalam tu ramai menteri. Bukan taraf-taraf cikai-cikai ni, tuan-tuan. Semalam perhimpunan, semalam pertemuan UMNO, berapa ramai orang-orang yang bertaraf menteri, termasuk menteri yang selalu bercakap pasal COVID-19. Pertemuan dekat rumah Tan Sri Muhyiddin Yassin, berapa ramai menteri? Saya nak kata macam mana? Korang buat PKPB, korang marah rakyat yang melanggar PKPB. Tuan-tuan, buka emas saman 1,000. Semalam berapa ramai orang buka emas? Bukan media tau.
Pak Menteri, Ahli Parlimen. Dan kalaulah 5 jahanam ni berjaya menumbangkan Taslimuddin Yassin dengan permainan kotor mereka, korang boleh bayang tak apa jadi kepada negara bila PRU terpaksa dibuat? Sedangkan ketika kemelut politik yang sedang berlaku sekarang ini, apabila Agong tidak membenarkan ataupun Agong tidak menggalakkan berlakunya pertemuan politik yang huru-hara, ketika Agong sendiri memberi peringatan jangan lagi bermain politik, orang langgar tuan, orang langgar. Statement dia buat cantik. Kami menjunjung titah ke bawah duli yang ke bawah duli yang maha mulia Seri Perkabinda yang Tuan Agong. Kami menjunjung titah, kami menyokong. Dia punya intro semua PKR ke, TAP ke, Amanah ke, walaupun Mak Sabu keluar statement bangang dia, okey, Amanah ke, apa nama UMNO ke, semuanya mengeluarkan satu statement yang menjunjung titah. Tapi lepas tu apa jadi? Lepas tu menjunjung titah, tapi engkau langgar titah dengan engkau berkumpul sana, berkumpul sini. Engkau buat sana, buat sini. And then engkau dah mewujudkan satu keadaan yang huru-hara. Hari ini buat statement mengatakan PRN Sarawak mesti akan dibuat juga. PRK Batu Sapi tetap akan dibuat. Sedangkan hari ini apa kata KPKKM? Pilihan raya tidak sesuai dibuat kecuali 3 perkara mesti dipatuhi. Antaranya ialah merentas sempadan, merentas negeri tak boleh. Oh, orang pengundi kalau dekat KL nak mengundi di Sabah tak boleh balik. Mengamuk pula parti politik kita. Confirm akan mengamuk. Di manakah hak demokrasi? Engkau akan memperkatakan pasal demokrasi. Engkau akan jual terma demokrasi. Yang kedua, kempen-kempen rumah ke rumah, kempen-kempen mass kempen tak dibenarkan. Orang akan cakap lagi, ini telah menghalang hak demokrasi. Kan? Yang ketiga pun lupa dah. Tapi ada 3 benda yang dia kata 3 benda ni mesti dipatuhi kalau nak buat juga pilihan raya. Tapi tak boleh. Tak boleh. Orang politik dia akan gunakan apa saja kaedah untuk membolehkan, untuk menggagalkan apa SOP yang kementerian buat. KKM buatlah apa benda sekalipun, mereka akan gagalkan dengan memberi pelbagai fakta-fakta yang konon-kononnya berpaksikan kepada perlembagaan negara. Bagi mereka ini perlembagaan. Ini perlembagaan. Jangan saya baca. Ya, Cik Rashid. Saya kan tak kata Ustaz Hadi ikut SOP, Ustaz Hadi pun tak ada langgar SOP. Sekarang ni isunya bukan isu parti. Come on lah. Stop sekejap pasal parti. Kalau korang dengar live saya ni, saya minta tolong satu je. Stop. Saya kata saya ni sokong, saya tadi saya mengaku saya sokong mana. Tapi stop sekejap pasal parti. Now we talk about betapa apa mungkin taksub dan betapa betapa agresifnya, betapa gilanya orang politik ni dalam nak merebut ke tempat mereka, sampai mereka sebenarnya dah meletakkan segala pengorbanan orang ramai, pengorbanan rakyat selama ini yang tak balik kampung. Tuan-tuan, kita tak balik kampung raya, korang rasa diorang balik kampung tak? Korang rasa diorang balik kampung tak? Korang rasa diorang jumpa tak dengan family diorang? Diorang balik. Roblox mana yang berani halang menteri? Roblox mana yang berani halang kereta yang ada lambang ahli parlimen? Tak payah menteri lah. Yang ada lambang, yang ada jatah ahli parlimen. Roblox mana berani halang? Tapi kita nak pergi kedai depan pun, ni, mak mentua saya datang rumah saya tadi. Dia datang bertiga. Mak mentua saya, pak mentua dengan adik ipar saya. Datang bertiga, tak jauh pun. Kajang ke Kajang je pun. Taman Delima ke sini je pun. Tak jauh pun. Itu pun risau. Nak balik malam, takut kena tahan. Sedangkan tak pergi mana pun. Daripada rumah dia, datang ke rumah saya. Takut naik kereta berempat, takut kena saman. Takut kena Roblox. Nak balik malam, takut kan malam-malam ada Roblox.
Kita dia punyalah takut dengan segala peraturan yang diorang buat. Tapi diorang takut tak? Diorang dengan gaya melalui red carpet, turun kereta, lalu red carpet dipenuhi dengan wartawan, flash, berbangga untuk hadir ke mesyuarat, berbangga diserbu wartawan. Sedangkan kau ni ialah Pak Menteri, kau ialah ahli parlimen. Stop about politik. Stop tentang parti mana. Ini bukan soal parti mana. Parti DAP ke, PAS ke, UMNO ke, Bersatu ke, PKR ke, semuanya sekarang ni tak pandang kepada SOP-SOP ni. Dia orang langgar semua. Termasuk PAS. Okay, fine. Aku kata terapa. Yes. Termasuk PAS. Ada je orang PAS yang pergi perjumpaan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin malam tu. Macam tu juga. Ini bukan soal parti tau. Ini soal kelangsungan hidup mereka sendiri. Kelangsungan tempat mereka sendiri. Nampak tak? Kenapa ni Dula Kampung marah apa ni? Udah-udahlah tu bro. Kenapa? Ada masalah ke? Kalau ada masalah, saya tak ada masalah untuk anda mendengar ataupun tidak. Nak dengar, tak dengar sudah. Kan? Kak Ziha, betul kan? Daripada Bangi nak ke Bangi pun risau kan? Betul tak? Kesianlah staf KKM. Kami sudah penat dengan COVID ini. Betul. Saya setuju. Nyawa rakyat jadi mangsa. Please stop politik. Thank you Zamida Ikwan. Betul. Kesian dengan warga KKM. Kan? Kesian dengan warga KKM. Abang Munzir kita, bukan Abang Munzir, Tuan Haji Munzir kita, rules make to break by the maker. Betul? Siapa yang buat undang-undang? Siapa yang buat undang-undang dan siapa yang melanggar undang-undang? Kita nak respect macam mana kepimpinan melalui teladan. Engkau buat undang-undang, nak suruh orang ikut, tapi engkau sendiri langgar undang-undang. Kalau yang dalam live ni nak marah saya, marahlah. Kalau korang marah saya, bermaksud korang ni taksub politik. Kalau korang marah saya, bermaksud engkau ni terlampau taksub dengan orang-orang yang sedang saya marah ni. Engkau tu yang bodoh sebenarnya. Okey? Engkau tu yang bodoh. Engkau menyokong membabi buta. Engkau menyokong membuta tuli. Engkau menyokong membabi buta tuli. Bagi combine sekali. Engkau menyokong membabi buta tuli. Saya semalam komen dalam satu status sahabat baik saya. Dia marah, dia kata dia marah kepada orang yang menghantam UMNO. Saya kata kat dia, betul, sebab reason dia, kalau engkau bukan orang UMNO, kenapa engkau nak sokong, kenapa engkau nak hantam UMNO? Biarlah orang UMNO yang buat kerja. Apa ni, siapa cakap berabuk, dia orang nak dengar ke apa yang dia cakap? Oh, thank you Dula Kampung. Biarlah nak dengar sudah. Rakyat berhak bersuara. Kalau rakyat terus diam, kurang-kurang saya sedang bercakap dengan 1,200 orang. Alhamdulillah lah. Kan? Nak dengar lah. Kan? Dia kata orang yang bukan UMNO jangan campur tangan isu UMNO. Saya pun cakap kat dia. Simple je. Kalau aku orang UMNO sekalipun, salah tetap salah. Betul kita iya kan? Kalau aku orang PAS sekalipun, salah tetap salah. Betul aku iya kan? Aku bukan pencacai. Aku bukan najis politik. Aku bukan diberi makan oleh engkau tau. So kenapa aku nak taksub dengan engkau? Kalau korang yang sedang menonton live ni taksub dengan politik, silakan. Mungkin korang ada keuntungan dengan politik. Mungkin korang ada imbuhan politik. Sedangkan korang tahu tak yang korang selama ni hidup, siapa yang bagi makan? Allah Ta'ala bagi makan tau. Yang dia orang yang duk langgar semua ni, yang duk sembang politik semua ni, dia orang hidup mewah. Korang mewah tak? Dia orang boleh balik kampung beraya jumpa dengan mak ayah dia orang. Tak ada masalah. Tekan helikopter. Berapa ramai gunakan heli di Sabah? Saya nak buka cerita. Tak payah buka lah. Dekat Sabah. Berapa ramai gunakan heli di Sabah? Kesana ke sini naik heli. Kita naik apa? Okay. Thank you. Marah-marah lah. Tak ada masalah. Dulak kak. Okay. Okay.
Berapa ramai naik heli kat Sabah? Kita naik kereta. Kita nak jadi pencacai politik, kita naik kereta. Dia orang apa? Tapi sebenarnya kemarahan rakyat bukan pasal politik sebenarnya. Politik is politik. Islam juga mewajibkan politik. Dalam Islam ada politik, Nabi pun berpolitik. Politik tak salah. Orang yang sebenarnya menjadikan politik di tempat untuk dia mendapat keuntungan peribadi dia, untuk kelangsungan hidup dia. Nabi tak buat untuk duit ringgit, tuan-tuan. Nabi berpolitik bukan untuk duit ringgit. Nabi berpolitik, yes, untuk kuasa, untuk menaikkan Islam, betul. Tapi Nabi mendapatkan kuasa untuk Islam, untuk Islam berkembang luas, untuk Islam diimarahkan, untuk Islam dikembangkan. Nabi berpolitik bukan untuk kelangsungan hidup Nabi, tapi untuk Islam. Sepatutnya itu yang orang politik buat. Tapi sekarang ni orang politik, dia menggerakkan politik, dia mengotorkan politik untuk kelangsungan hidup dia. 5 orang yang kami dapat tahu, 5 orang ni yang cuba menjatuhkan Tan Sri Benda Yassin bukan untuk Islam mekar, bukan untuk rakyat hebat, bukan untuk memutuskan COVID-19, bukan untuk rakyat dapat benefit, tak, tapi untuk kelangsungan hidup mereka, untuk melepaskan diri mereka. Semua orang tahu apa yang sedang berlaku pada mereka. Kalau 5 orang ni berjaya menumbangkan Tan Sri Benda Yassin, apa jadi dengan kita? Dia orang tetap akan hadir dengan selesa naik kereta mewah. Kita yang akan pergi naik kereta buruk, pergi buang undi. Kita yang akan terpaksa berebut-rebut di tempat yang ramai untuk nak dapatkan memilih seorang adun, seorang ahli parlimen bagi tempat kita. Tapi mereka hanya akan datang dengan kereta mewah dalam aircon, duduk dengan selesa, hanya menunggu siapa yang menang, siapa yang kalah. Kalau kalah, dia orang belah. Kalau menang, dia orang datang. So, kita nak selama-lamanya nak ikut dicucuk hidung, ditarik jadi mangsa keadaan. Tak boleh. Saya bukan orang jenis tu. Okay? Alright. So, saya rasa untuk malam ni setakat itu dulu lah kot. Sebab yang nak marah tu marahlah. Saya minta maaf lah. Kepada pencacai politik saya minta maaf. Kepada pencacai politik saya minta maaf. Korang kalau korang nak terus jadi mangsa politik, teruskan. Saya dah pernah jadi mangsa politik. Saya dah pernah kena COVID kerana buat coverage politik. Saya tahu macam mana seksanya kami buat kerja. Saya tahu macam mana seksanya wartawan buat kerja. Saya tahu macam mana seksanya orang yang nak pergi mengundi. Allahu Akbar, tuan-tuan. Nak memilih seorang adun, seorang ahli parlimen, hanya 2 orang manusia yang akan mewakili tempat itu. Hanya untuk memilih 2 orang manusia bagi tempat itu, persiapan dia jutaan ringgit dibelanjakan. Persiapan dia jutaan ringgit. Puluhan orang, ratusan orang dikerahkan untuk nak buat tempat-tempat mengundi. Kan? Berapa ramai rakyat kena turun ke padang, kena turun ke tempat buang undi, kena menggadai, mengorbankan mungkin nyawa dia sampai kena COVID dan sebagainya, kena redah sana sini. Hanya untuk memilih 2 orang. 2 orang, seorang adun, seorang ahli parlimen. Hanya 2 orang ni. Tapi seluruh institusi masyarakat terpaksa hanya untuk 2 orang. Sama dengan sekarang ni, hanya untuk memilih seorang Perdana Menteri, hanya untuk meletakkan seorang di atas. Seluruh negara jadi kacau bilau, jadi haru biru. Kalau yang dipilih itu khalifah, seperti mana khalifah yang ada pada zaman Nabi, saya sanggup turun padang, sanggup berperang untuk dia. Tak ada masalah. Faham tak maksud saya? Kalau pribadi dia seperti pribadi khalifah zaman Nabi itu, tak apalah kita berperang untuk dia, tak ada masalah. Tapi kalau pribadi macam ni, baru sikit itu dan ini, engkau nak merebut itu, merebut ini, sampai titah agung pun kau langgar, tak kisahlah UMNO ke, PKR ke, DAP ke, PAS ke, semua sama je. Kau langgar. Kalau inilah sikap yang ada kepada ahli politik, aku tak rela berkorban apa-apa untuk engkau pun sebenarnya. Faham ke tidak?
Kalau faham tu baguslah. Kalau tak faham, saya minta maaf. Ya, saya ulang sekali lagi. Pendirian saya, kalau engkau seperti khalifah zaman Nabi, aku berperang untuk engkau. Itu je. Okey? Aku rela mati untuk engkau pun. Aku rela kena COVID untuk engkau, tak ada masalah. Tapi kalau kerana engkau seorang ahli politik yang gila kuasa, gila kedudukan, gila untuk kelangsungan hidup engkau, aku mati pun sia-sia tau untuk engkau. Aku kena COVID pun sia-sia ke? Aku kena COVID pun sia-sia sebenarnya. Tapi kerana aku kerja ialah amanah. Gaji aku ni ialah amanah. Aku kena buat. Ini amanah aku. Okey? Jadi tuan, setakat itu dulu untuk malam ni tuan-tuan. Kalau korang rasa korang berminat untuk dapatkan, saya beritahu awal, buku saya ni, buku yang bertajuk Kes 12533, Cikgu COVID kena COVID ni, saya memang menulis dengan hati. Jiwa. Saya mengaku, saya beritahu terang, insya-Allah daripada saya dah bagi ramai orang baca, ramai yang kata buku ini tidak akan mengecewakan. Saya tak mau kata dia confirm sedap. Cuma saya kata inilah perkongsian kisah benar yang tidak ada sepatah pun saya ubah. Tak ada sepatah pun saya larikan semata-mata untuk nak bagi seronok. Tak ada sepatah pun saya tulis untuk nak bagi dia rasa cukup garam dia. Dalam buku ni komplit daripada zaman bulan 3 saya buat live, saya jadi orang panggil saya cikgu COVID, sampai saya dihantar ke Sabah, apa berlaku di Sabah, sampai saya langgar SOP di Sabah, sampai saya masuk ke wad, apa yang berlaku di wad dan apa yang saya luahkan. Betapa kecewanya kami sebagai pesakit COVID dengan skeptikal, dengan stigma masyarakat, semua saya rangkumkan dalam buku yang bertajuk Kes 12533 ni. Buku ni akan dilancarkan pada 11 hari bulan 11. Untuk makluman, saya tak bagi kepada mana-mana penerbitan pun. Banyak penerbitan yang PM saya nak terbitkan buku ni, saya tak bagi. Saya nak buat sendiri, saya nak terbit sendiri, saya nak jual sendiri, biarlah saya usaha sendiri. Jadi kerana saya usaha sendiri, modal yang sikit, saya hanya dapat buat sikit aja. Very limited. Sangat limited. Saya print sangat-sangat limited. Jadi tuan-tuan, siapa yang rasa berkeinginan untuk memiliki buku ni, walaupun dia diterbitkan, walaupun dia akan di-launch pada 11 bulan 11, tapi saya dah buka pre-order sampai 7 hari bulan 11. Sampai 7-Eleven. 7-Eleven tutup pre-order. Kalau selepas habis 7-Eleven, buku ni telah pun habis dijual, maksudnya tidak adalah buku fizikal, tak adalah buku yang akan dijual di pasaran. Sebab semua telah pun ditempah secara pre-order. Jadi selagi ada dibuka pre-order, korang boleh tempah pre-order. Dekat dalam saya punya tajuk live hari ni, dekat atas ni, lepas ni korang boleh tekan link untuk nak tempah buku ni dekat link yang ada. Harga cuma RM25. Tak mahal pun. Saya beritahu awal lah, buku ni memang cetakan terhad gila. Tapi komplit disahkan, diluluskan oleh ISBN. Ada komplit dengan nombor ISBN. Library negara dah semak, dan buku ni buku yang sah. Cuma saya tak bagi pada orang untuk terbitkan. Siapa yang nak cepat, sebab dia cetakan terhad. Kalau 7-Eleven buku tu habis, korang tak ada peluang nak beli di mana-mana. Buku ni takkan dijual di mana-mana. Hanya melalui saya. Okey? Siapa yang nak bolehlah, insya-Allah. Insya-Allah saya berani kata buku ni takkan mengecewakan korang. Komplit dengan gambar-gambar semua dan semuanya berwarna, bukan hitam putih. Okey? Jadi itulah dia insya-Allah untuk hari ini tuan-tuan. Sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah. Saya harap korang semua dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan dan dijauhkan daripada sebarang musibah yang melanda negara ketika ini. Doakanlah supaya saya terus diberi kesihatan. Ada gambar tuan-tuan, ada gambar. Abu Zar komen, ada gambar. Ini buku pertama saya buat bukan buku kedua, ketiga tak. Buku pertama saya buat dengan hati saya. Korang bacalah. Macam mana emosi yang saya rasa, macam mana semua, korang bacalah. Okey, doakan saya terus kuat, doakan saya terus diberi kesihatan dan insya-Allah saya dapat bersama lagi dengan korang insya-Allah lepas ni kalau ada peluang, bukan besok, bukan lusa, mungkin hari Jumaat ke, mungkin hari Sabtu ke, kita akan bersua balik dalam live saya. Okey? Jadi itulah dia. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Salam pencerita, salam ukhuwah, salam muhibah, salam perpaduan. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye semua.